Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bos. Apa masalah ni? Siapa buat hal lagi ni? Bukan lah. Bos, tadi ada satu wanita, dia tanya pasal dia tengah sakit semualah. So, saya jawabkan dekat dia, 3 benda kena settle dulu. Air tawar, minyak bisa dengan kasuri hitam lah. Macam kita punya standard procedure. Saya bagi tahu dia, suruh dia ikut dulu, baru boleh datang untuk rawatan. Dia kata suami dia dah 3 bulan dekat hospital dan cari rawatan semua tak gerak mana-mana. Nak masuk tempat kita, 3 benda ni kena settle dulu, baru boleh masuk. So saya dah terangkan pada dia tu no Dalila tadi. So saya dah terangkan pada dia, so dia nak beli produk tu, dia dekat Penang, I suruh dia cari CEO kejam. Tu je lah. Dia rawatan ni kan, banyak yang kita kesan, kadang-kadang dia tak ada gangguan pun ada. Kadang-kadang yang terbawa-bawa emosi daripada pernah kena gangguan pun ada. Okey. Tapi daripada pengalaman saya sendirilah, saya sendiri pun pernah dirawat. Pengalaman saya sendirilah, yang paling penting sebenarnya kena ada pembuktian. Dia kalau tak ada pembuktian Betul. ni, sekadar bagi tahu ada benda, mata batin konon-konon terbuka ni, susah nak mengatakan ya tau. Sebab benda ni saya sendiri pun pernah alami. So banyak benda yang kita kongsikan. Sekarang ni macam ni tau. Zaman sekarang ni skamer yang paling mudah. Kita ambil contoh lah. Mamu pernah kerja dekat pusat rawatan misalnya. Tapi saya tak pernah turunkan apa-apa ilmu pun dekat Mamu. Okay. Tiba-tiba Mamu berhenti dengan saya. Dan tiba-tiba Mamu declare dia sebagai seorang perawat. Dan korang sedikit sebanyak akan percaya juga. Okay, sebab dia pernah kerja dengan saya. Walaupun saya tak pernah ajar apa-apa ilmu kat dia. So ini juga boleh dipanggil satu skamer. Jadi kepercayaan korang tu tadi, Mamu pun auzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu Mamu akan cakap, selepas saya keluar, saya berhenti dengan Ustaz Edika. Allah Ta'ala telah menganugerah saya mata batin ketiga. Saya pun tak tahu macam mana saya boleh dapat benda ni. Tiba-tiba sekarang ni saya dah boleh nampak dah benda. Jadi korang pun akan percaya. Okay? Itu kita cerita bab Mamu. Kita juga boleh cerita dengan macam-macam tau. Benda ni kan macam-macam. Setelah saya habis hafal Al-Quran misalnya, ataupun saya keluar daripada tahfiz, tiba-tiba Allah Ta'ala, di perkataan tiba-tiba ni yang seram tau. Tiba-tiba, tu seram. Okay? Sebab tiba-tiba ni yang kadang-kadang tak ada apa-apa pembuktian yang boleh mengesahkan benda itu betul ataupun tidak. Macam minggu lepas kita jarang buat live kan minggu depan. Minggu lepas kita jarang buat live sebab banyak pesakit yang datang. Kebanyakan mereka first tak pernah minum air tawar. Bila saya tanya pernah minum air tawar tak pernah minum air tawar. So macam mana yang kamu boleh datang pusat rawatan saya sedangkan kita ada prosedur-prosedur yang telah kita bagi tahu. Okey, mungkin dia dah rasa diri dia sakit. So saya cakap dengan dia, macam mana yang akak tahu yang akak ni ada jin apa semualah. Dia kata saya pernah pergi tempat rawatan. Kemudian tempat rawatan tu bagi tahu yang ada jin dalam badan dia. Okey, tempat rawatan tu bagi tahu dah ada jin. Lepas tu jin tu sekarang pasal apa ada lagi contohnya. Dia bagi tahu je tu tapi tak ada apa-apa pembuktian pun. Dia just cakap je ada jin contoh. So apa jadi bila kita buat, kita check memang tak ada apa-apa. Jadi saya kena cakap tak ada apa-apa ke? Kalau kata perawat tersebut kata ada jin dan sebagainya, apa pembuktian dia? Bukti dia simple je. Sebagai kita manusia biasa, pembuktian dia apabila dirukiahkan, dia akan ada tindak balas. Selagi tidak ada apa-apa tindak balas, selagi itu tidak boleh diguna pakai. Kalau kata kamu betul-betul pemilik saka, permainan saka ni yang paling banyak orang kena scam. Kalau betul kamu adalah pemilik saka, apabila dirukiahkan, saka kamu akan muncul nak protect diri kamu. Benda itu akan berlaku. Selagi benda itu belum berlaku, tapi simptom-simptom saka tu kamu dah ada, makanya kamu bukanlah pemilik sebenar lagi. Faham tak? So benda tu kena faham. Korang tak boleh kelang kabut sakit je terus nak. Tak boleh macam tu. Dia kena step by step. Dia ada step by step. Kenapa pihak pusat rawatan sediakan air tawar, sediakan minyak bisa, sediakan minyak-minyak untuk detect dia sendiri sebab pihak pusat rawatan tak mampu nak merawat kesemuanya sekali. Tapi pihak rawatan pun tak nak kamu kena tipu ataupun ditipu dan sebagainya. Jadi kita buat satu benda di mana kamu cuba trace diri kamu sebelum kamu nak dapatkan rawatan. Sebab dekat luar sana penyamaran sebagai perawat ni ramai. Yang tiba-tiba mengaku daripada kesultanan ada, yang pakai pingat daripada pagi sampai malam ada, yang pakai serban daripada pagi sampai malam ada. Macam mana yang kamu nak tahu? Yang buat sijil, kak, bang kakak, sijil ni kak, siapa-siapa boleh buat. Aku besok boleh keluar 30 sijil daripada semua jabatan agama pun boleh buat. Okey? Benda-benda macam tu boleh buat. Tutup pintu dulu. Benda-benda macam tu boleh dibuat. Okey, kita tak nak tengok benda tu semua. Sejak saya buat live,
dan semakin ramai dah perawat buat live. So saya lebih berkeyakinan orang yang berani tunjuk secara live, mana kata dia lebih benar daripada orang yang hanya berkata-kata. Itu keyakinan pada saya. Perawat lain dah mula ramai dah buat live. So saya lebih berkeyakinan kalau dia berani buat live, mana kata dia berani menunjukkan apa yang dia buat. Berbanding orang yang berkata-kata, dia baru turun daripada langit ke-7, Nabi Muhammad hari-hari datang dalam mimpi dia, Nabi Muhammad pakaikan baju untuk dia, Nabi Muhammad suapkan air dekat dia, Nabi Muhammad mandikan dia. Daripada dia berkata-kata syok sendiri, ada juga perawat yang dah mental problem pun ada. Kadang-kadang dia tidak ada batin ketiga, tapi dia seolah-olah nampak. Tapi bila kita bawa pergi tempat rawatan sakit jiwa, dia shot, rupanya gila pun ada. Okay, so benda ni yang kita tak ada niat nak jatuhkan sesiapa pun. Just benda ni perkongsian yang kita buat. Saya pun tak adalah kata saya handal ke apa. Saya buat live selama ni Saya buat live, saya tak pernah pun suruh korang datang pusat rawatan saya. Banyak kali dah saya cakap, pusat rawatan saya dah memang full. Kalau kamu nak datang, tak nak datang pun saya okey saja. Saya punya background pun saya ada macam-macam bisnes lagi. Bukan saya fokus pada bidang rawatan. Hari ini agak mengecewakan saya ada masuk dalam satu live perawat yang saya rasa macam sahabat saya. Bukanlah sahabat sangat pun, kita kenal pun kat TikTok. Okay, saya kenal dia kat TikTok je. Saya tak pernah jumpa dia pun. Mungkin Allah Ta'ala tu nak tunjuk kat saya. Saya termasuk dalam live dia. Kita kan FYP, bila kita slide-slide dia termasuk dalam live dia. Lepas tu kebetulan dia ada merawat satu pesakit yang pernah, dia belum dapat rawatan dengan saya lagi tahu. Dia baru nak datang rawatan dengan saya tapi tak dapat booking. Jadual tak dapat. So dia sampai dekat pusat rawatan, kemudian dia bagi tahu dengan perawat tersebut. Dia kata disuruh keluar daripada bilik pusat rawatan, suruh ambil barcode apa panggil QR code dekat luar. Tu. Betul lah, QR code kat luar. Okay. Dia bagi tahu dalam live lah. Okey. Jadi saya okey lah QR code. Saya rasa dekat KL Selangor ni, bukan KL Selangor lah, saya rasa satu Malaysia lah kot. QR code, jadual QR code ni saya rasa saya seorang je pakai, orang lain tak pakai. Okey. Sebab kita upgrade daripada semasa ke semasa, kita ikut teknologi terkini lah. Jin-jin lah. Sebab teknologi kita ikut. QR code ni dalam Malaysia, saya rasa pusat rawatan yang pakai QR code ni saya seorang je. Okey. So apa jadi, perawat tersebut dia ungkap macam mana tau. Itulah, bila dah popular, nampak dihalaunya korang macam tu je. Kau faham tak maksud dekat sini apa? Bila dah popular, kau halau pesakit tu macam tu saja. Bang kakak, saya ada polisi company yang perlu kamu ikut. Saya juga ada masa yang perlu, ada masa untuk keluarga saya. Saya juga ada waktu yang perlu. Saya tak nak ubat awak 5 minit balik tau. Rawatan saya mengambil masa 2-3 jam kadang-kadang. So kami ada jadual-jadual yang perlu kamu ikut. Kalau kamu rasa tak boleh ikut, jangan datang terus pusat rawatan. Kami dah banyak kali dah bagi tahu dalam live. Kami dah bagi tahu selagi tak ada masuk jadual, jangan datang. Memang kami tak akan terima pesakit sebab saya perlu menghormati pesakit-pesakit yang menunggu jadual tau. Mereka sanggup menunggu jadual. Dan bila kamu pergi pusat rawatan lain, kamu cakap kamu dihalau. Kami bukan halau, mamu jenis straight. Bila mamu cakap kena ambil QR code, kena ikut, kamu jangan samakan saya dengan pusat rawatan lain. Pusat rawatan lain mungkin dia full time benda tu dia cari makan. Macam kami tidak. Saya ada bisnes-bisnes lain yang saya kena handle. Macam hari apa? Hari Jumaat Hari Jumaat satu hari tau saya tak balik sampai pagi. Dekat nak balik pula orang duk call aku ingat apa rupanya dah masuk hantu pula dekat Sabah. Maksudnya dia tu. So simple. Kamu boleh cari alamat pusat rawatan saya, kamu boleh sampai datang kat pusat rawatan saya. Why not kamu tak tengok ke prosedur yang telah kami sediakan? Kalau kamu nak pergi dengan perawat tersebut, ya 24 jam boleh buat live, daripada pagi sembang sampai pagi sembang, pagi sembang sampai pagi sembang, bolehlah kamu pergi je dekat dia. Tapi kamu tak payahlah kata kena pakai QR code. Lepas tu yang perawat tu pula kata, mentang-mentang nak glamour bang kakak. Saya antara perawat yang pertama buat live rawatan di TikTok. Sebelum ni tak ada orang buat pun. Saya adalah orang pertama yang buat rawatan live di TikTok. Dan mungkin di Facebook apa mungkin ada, tapi di TikTok saya adalah orang pertama. Dulu saya di-blame macam-macam. Kenapa buat rawatan lalai, tak boleh lah, itulah, inilah. Sekarang dah habis semua buat. Then okey lah. So, saya minta sangatlah kepada pesakit yang pergi dekat mana-mana pun, adakah kamu pergi jumpa dengan orang tersebut sekali boleh baik? Tak bang kakak. Sekejap je, kadang-kadang kamu kena ulang. Ada proses ulangan dia. Betul. Okey. So, itu adalah polisi saya. Saya minta maaf. Saya tak pernah lagi macam, kalau kamu Datuk, kamu Menteri, kamu ni, saya akan bagi laluan macam tak ada. Saya tak ada. Saya daripada dulu sama saja. Ada tak polis-polis yang berpangkat besar datang? Tanya dengan mamu. Ramai.
Siap Ramai. hantar anggota 3 orang Betul? ni nak jumpa dengan saya sebab dia punya ketua balai nak jumpa apa semua. Betul? Ada tak kita bagi masuk Mamu? Tak ada Tak. pun. Luar je. Okey, yang kita bagi tahu, okey kalau kata boleh pun saya boleh selitkan hari Jumaat misalnya. Okey, sebab hari Jumaat tu memang biasanya kita tak buka jadual. Kita buka jadual Jumaat ni kepada kes-kes yang betul-betul berat saja. Betul. Ataupun kes-kes rawatan susulan yang betul-betul dah betul-betul complicated. Saya akan buka pada itu pun tak buka jadual. Itu pun just try panggil. So mungkin antara diorang-diorang ni boleh masuk dekat dalam tu. Okey, saya tak nak sebab dia artis popular saya nak ubat dia. Bukan, saya bukan jenis macam tu. Saya tak pernah memilih pesakit pun. Okey. Dan macam contoh ada yang cakap tentang bayaran kos rawatan, aku rasa dalam KL Selangor ni aku kira dah murah sangat dah tu. Okey. Daripada penceritaan Mamu pun bekas pesakit juga, dia pun dah berkata-kata rawatan dia dapat sampai beribu-ribu. Okay. 500. Tapi ada tak boleh tanya dengan Mamu, ada tak berapa banyak kes yang kita tak pernah ambil duit? Ush, Sampai Mamu geleng kepala. banyak. Mamu sampai Ada geleng kepala. dalam live kita ni, datang Boleh ni tanya yang dengan kita orang, ambil ada tak duit. ustaz ambil duit? Bila aku tahu dia susah, aku tak ambil duit pun tak apa, Mamu tak payah kira, balik. Saya sampai tahap macam tu lah saya kira. Okey. Saya Ini bukan saya ingat. sembang tau. Bukan sembang saja tau. Okey. So untuk nak menjatuhkan orang dengan cara macam tu kelakar abang kakak. Saya yang perawat tersebut pun saya rasa mungkin ramai ada, mungkin tadi di live pun dalam 80 lebih orang juga kan. Ui, Saya tertinggal sebab saya pernah masuk dalam live kamu dan saya banyak kadang-kadang bagi salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Okey. Untuk abang perawat yang berkata tersebut, bang, saya popular bukan saya minta bantuan awak untuk popular. Saya berada di tangga sekarang pun saya tak pernah minta pun saya berada di tangga kedudukan sekarang. Saya tak pernah minta dengan sesiapa-siapa. Saya hanya berusaha dan saya serah pada Allah Ta'ala, itu saja. Betul? Okey. Popular tak popular bukan satu kepentingan bagi saya. Saya tak duduk dalam bidang rawatan pun bang kakak. Saya dah memang popular. Saya dah macam-macam filem saya dah masuk pelakon, macam-macam drama. Saya dah masuk dekat TV1, TV2, TV3, Astroria. Okey, sampai Jepun. Sampai Jepun aku stop berlakon. Okey. So isu popular tak popular ni tak penting pun kan. Cuma kamu sebagai seorang perawat sepatutnya kelakar bila kamu boleh mengungkap bila dah popular boleh halau-halau orang. Saya tak pernah pun. Saya bukan jaga kaunter tau. Yang jaga kaunter tu Mamu tau. Saya tak pernah halau. Dan Mamu pun takut kalau saya keluar dekat pintu. Sebab saya ni jenis tak sampai hati. Okey. Mamu kalau dia nampak ada tekan locik kelah kabut, dia tutup pintu aku kan. Sebab dia pun daripada saya Mamu pun dia kesian tengok saya. Saya penat. Okey. So kalau yang perawat yang tak popular-popular daripada dulu sampai sekarang aku tengok macam tu juga live dia. So mungkin kamu boleh buat iklan dan sebagainya ke apa ke untuk ramai-ramai datang ke tempat kamu. Lepas tu saya nak tengok bila ada waktu kesusahan penting orang datang, kamu halau ke tidak? Okey, ataupun kamu suruh balik dulu ke tidak? Jangan cakap je sebab yang pertama kamu tak kenal saya siapa. Kamu tak pernah datang pusat rawatan saya. Kamu pun tak pernah berjumpa dengan saya. Kita hanya kenal kat TikTok macam tu je kan. Itu pun saya pun tak adalah nak kenal sangat dengan kamu. Ya, cuma kamu yang nak kenal kita dan okey, saya okey je. Okey. Pasal tu lah kenapa yang orang cakap, kenapa Ustaz Eddie ni dia solo sebab inilah bang kakak. Selagi kamu dalam satu bidang, macam mana sekalipun, mereka akan cari jalan untuk menjatuhkan kamu. Itu biasa bang kakak. Kau naiklah kotak tu 10 orang, contoh 10 orang kau naik kotak dalam tu, 10 orang perawat ada. Tak lama, macam mana pun mesti ada je yang tak kena. Okay? Ada yang tak kena. Sebab dalam kehidupan ni, ilmu yang kami belajar ni semua berbeza-beza. Perbezaan pandangan dalam satu-satu perspektif kerja tu biasa. Tetapi ukhuwah kita sesama Islam, kita just Assalamualaikum, Waalaikumsalam lah. Okey, itu saja. Macam contoh Mamu dia main bab saham. Saya sejujurnya saya tak minat saham. Saya dah cakap daripada Mamu daripada awal. Sebab saya pernah jadi mangsa penipuan. Tapi Mamu minta permission. Ustaz, saya ni saham apa? You go ahead lah. Kalau you ada kepakaran kat situ, then you terus je lah. Saya tak boleh nak campur sebab saya pernah ditipu. Dan selepas saya ditipu, saya jadi tak percaya pada benda tu. Okey, dan saya lebih suka bisnes yang genuine, yang nampak nyata ke apa, jual apa spare part ke apa. Saya jenis macam tu. Saya jenis dengan Mamu berterus terang. You nak, you go ahead, tak ada masalah. Okey. Ini mana kata bidang, kau masuklah bidang macam mana pun. Mesti akan ada. Mamu main saham, saya main saham contohnya, mesti saya akan cakap Mamu macam ni lah. Yang ni pun cakap macam ni lah. Itu biasa kan. Cuma yang sedihnya itulah yang kita selalu masuk dalam live, kita bagi gift kat dia, support. Sebab saya rasa saya ada rezeki lebih. Sebab apa saya rasa saya ada rezeki lebih? Sebab jadual saya penuh. Jadi saya ada rezeki lebih dan saya tahu dia tak ada dia punya pendapatan dia 100% kepada rawatan saja. So kadang-kadang saya masuk dalam live dia orang ni, saya campak gift. Siapa yang biasa tengok saya kalau bagi gift bukan kecil-kecil lah. Bukan sebab saya kaya.
saya kongsikan rezeki yang saya ada. Saya tahu ada perawat-perawat yang langsung tak ada pesakit, dia pun boleh buat lah daripada pagi sampai malam bercakap pasal ilmu. Orang tak nak dengar abang kakak pasal ilmu ni, kau sembang macam mana pun. Melainkan orang yang sedang belajar keilmuan tu mungkinlah dia nak dengar. Pasal ilmu rawatan ni, bukan semua orang nak dengar tau benda-benda ni. Betul, Okey. Sebab orang suka perkongsian yang nampak nyata. Dia nak nampak nyata. Sebab kalau bersembang ni dah banyak sangat tau berlaku tau. Sembang-sembang ataupun menunjukkan diri hebat dan sebagainya. Bersembang macam saya pernah merawat satu kes di mana busungnya, 5 orang keluarganya semua busung. Nak bagi sedap cerita kan. 5 orang busung dan alhamdulillah saya telah berjaya. Bang kakak, kalau kata kes macam tu hebat, mesti ada rakaman yang kau dah buat. Mesti ada rakaman yang kau dah buat. Okey. Even kau nak cium batu, kau nak pergi Kaabah pun, kau pergi Kaabah pun kau nak cium Kaabah tu pun kau ambil gambar. Takkan kes-kes macam ni dahsyat kau tak ada apa benda. Sekadar sembang kosong. Okey, sebab benda ni sebab saya dulu masa sakit macam tu juga. Oh, saya ni biasa dia ni. Kau tak kenal aku siapa, kau tak kenal Tok siapa. Tok ni biasa ni rawat Siti Nurhaliza, Sharifah Aini lah, apa benda lah macam-macam katanya. Tapi tak ada satu gambar pun dia dengan Sharifah Aini ke. Babe, Sharifah Aini, babe datang rumah babe. Kau ingat senang nak jumpa dia. Edika Yusof yang tak seberapa dia pun pergi mana-mana orang ambil gambar. Ini kan Sharifah Aini, kau gila kau. Kan? Kalau aku Sharifah Aini datang rumah, takkan aku tak ambil gambar dengan dia. Kan? Mesti ada something. Datuk Seri Najib Tun Razak. Datuk Seri Najib Tun Razak, Rosman Mansur berubat dengan dia. Takkan tak ada gambar babe. Takkan. So benda tu macam pelik lah. Faham tak? Itu cerita yang nama-nama besar yang datang merawat. Belum cerita yang penceritaan yang macam kau pun tak tahu apa jin yang ada dalam badan. Kau tak tahu ni, kau just ruqyah, ada tindak balas, kau pun tak tahu apa jin dalam badan. Kau just create satu tajuk. Jinnya bapak punya jinnya paling kuat lah. Yang betul-betul kuat lah daripada langit ni yang kau rawat. Uish. Kau tahu tak, kalau betul-betul yang betul-betul padu tu bang kakak. Kalau kau punya kebatinan dalam tak kuat, pengsan bang, tumbang. Aku yang dapat kes tak berapa padu pun aku tumbang, kau jatuh. Kau tanya mamu berapa kali, mamu bagi aku masa setengah jam mamu. Aku nak terbaring kejap ni, dah tak boleh ni. Okey, kadang-kadang pasal tu kadang-kadang untuk rawatan yang seterusnya kadang-kadang bagi masa sikit kat saya sebab saya nak upgrade. Okey, upgrade balik diri saya, nak bagi tenaga sebab saya nak bila saya rawat satu pesakit tu saya dalam keadaan betul-betul fresh untuk saya saya tibai benda tu kan. Okey, saya bukan macam kalau korang nak buat saya punya rawatan 5 minit, 10 minit, auzubillahi minasyaitanir rajim. Okey, ada jin, okey keluar, terus balik. Okey, next mamu. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Okey, ni ada 2 ekor. Okey, balik. Kalau kau nak buat rawatan macam tu pun boleh, tapi saya tak nak macam tu sebab saya ni mangsa sihir. Okey, kita nak kena tahu punca. Macam contoh kau sakit badan, kau pergi jumpa doktor. Ada tak doktor tengok mata mamu? Ni kecil mana darah tinggi. Ni darah dah naik sampai macam ni. Ada tak macam tu? Doktor pun ada alat peralatan check one by one, step by step. Kita nak tahu punca dia pasal apa. Kenapa kau diserang macam ni. Dalam masa yang sama kita pun sembang dengan dia. Nak tengok adakah macam mana karakter mamu ni sendiri. Adakah dia ni jenis sombong ke, bongkak ke yang menyebabkan dia kena serang macam ni. Dan masa sama kita nak, kalau macam saya pemisah, kita nak kena dengar bini dia cakap macam mana. Lepas tu aku halau laki dia keluar dulu. Lepas tu laki dia masuk, aku dengar pula laki dia cakap macam mana. So, lepas kita rawat, kita akan buat kesimpulan. Kita nampak dah benda tu, ini salah laki dia ni. Okay, ada juga yang macam suami kahwin satu lagi ke, kahwin 2 kali 3, dah dia katanya bini-bini ni pergi santau dah buat. Dia padahal tak ada pun. Okay, kadang-kadang sikap kecemburuan. Kau cemburu sangat ni, membuatkan kau rasa yang tu santau. Ada juga yang setting nak bagi tahu dengan suami dia konon-konon bini nombor 1 buat pun ada. Bukan tak ada, bang kakak, ada. Okey, cuma dia ingat kita ni bodoh, ingat kita tak tahu kan. Ada, bukan tak ada. Okey. Last kali bila nak datang, okey, balik. Okey, bang nanti rawatan susulan bini abang tak payah bawa. Abang seorang je datang. Ataupun besok kalau abang free, tengah hari ke apa abang datang jumpa saya, ada benda saya nak sembang. So bila kita bagi tahu macam tu, okey, aku bagi tahu dengan suami dia. Sebenarnya suami bini awak ni tak ada apa masalah. Okey je sebenarnya. Dia sebenarnya masalah cemburu ni apa semua. Lepas tu suami dia pula pergi bagi tahu dengan bini yang dia bawa berubat tu. Sudah. Lepas tu bini dia pun sembak, bagi tahulah. Apalah ustaz tu penipu lah, bodoh bangang lah ustaz tu ni apa semualah dia kata macam tu. Habis tu yang masuk hantu tahu dia. Yang tu ustaz tu kata emosi je, tak ada apa pun. Dia layankan je dia kata kan. Dia tak. Lepas kejadian tu, bini dia sampai sekarang hantu tak masuk. Sampai sekarang bini dia hantu tak masuk. Kau ingat apa? Tidak bodoh, kita tahu benda tu. Kalau kata kita tipu, rawatan kita tu tipu, sampai sekarang babe, bini dia hantu tak masuk.
Elok sihat je kan. Sihat je. Ini benda yang pasal tu dalam bidang rawatan ni sains nak kena masuk. Tu semua nak kena ada tau. Kena pandai bidang psikologi nak kena pandai. Okey, kadang-kadang ada wanita-wanita ni dia tekanan, kadang-kadang suami dia tak menjalankan tanggungjawab dengan sempurna. Macam-macam kan, dia terbawa emosi dan terasa macam konon-konon hantu dah masuk dalam badan. Okey. Lepas tu ada yang ada setengah kes tu di mana mereka pernah kena sihir, mereka pernah kerasukan. Lepas tu mereka dapat rawatan tak habis-habis. Okey. Kemudian bila kita trace tak ada benda dalam badan dia. Cuma dia terbawa-bawa daripada apa yang benda ni sebelum ni pernah berlaku. Masa tu juga saya kongsi macam bulan mengambang. Betul. Bulan mengambang, saya adalah mangsa sihir. Saya pernah kena sihir. Tetapi bila bulan mengambang, saya sendiri pun jatuh, saya sendiri pun tumbang. Sebab saya pernah jadi mangsa sihir. Macam tu juga dengan yang lain-lain. Dia dah pergi rawatan dan dia dah sihat dah pun. Tetapi macam mana bila bulan mengambang tu berlaku dengan dia pun jadi pasal apa bulan mengambang ni badan jadi tak sedap. Padahal dah sihat dah. Laki bini kata siap pemisah apa semua dah okey. Tetapi kamu kena faham, tapak yang ada dalam badan kamu bukan mudah-mudah macam tu je dia boleh hilang. Bisa yang ada dekat dalam badan kamu tu bukan mudah-mudah macam tu je. Mungkin gangguan jin daripada Tok Bomo tadi tu dah tak berlaku. Tetapi kalau tapak kamu masih ada, bisa-bisa masih ada, badan kita still lemah. Cuma tak adalah seteruk macam sebelum ni. Betul. Pasal tu yang kita ajar macam mana, kenapa jangan makan benda ni, jangan makan benda ni. Kalau kamu tanya apa dalil dia apa, kalau kau dah tanya banyak sangat dalil dan kau makan je semua, nanti kau dah gegek tu baru kau tahu. Okey? Ni dah diberitahu oleh guru-guru, amanat guru-guru kita, dia dah bagi tahu okey benda-benda ni dia orang dah testimoni dah dulu benda ni. Okey, benda tu dia dah testimoni. Benda ni kalau makan jadi macam mana, benda ni kalau makan jadi macam mana efek dia. So kita ikut apa yang telah disampaikan. Okey, dan bila kena pada kita betul lah bila aku buat macam ni, betul lah jadi macam ni misalnya makan rebung jadi lagi teruk badan kita. Betul. Kan? Tu benda yang dia sampaikanlah pada masyarakat. Okey, itu je. Okey, so benda-benda ni benda-benda yang tak nampak ni kalau kita biarkan dengan imajinasi kita sampai bila-bila pun kita akan ditipu. Okey, benda tak nampak. Benda ni kalau kita bermain menipu, kita akan terus tertipu lah. Imajinasi yang tak nampak, kita akan biarkan benda tu sampai bila-bila pun tertipu lah. Begitu yang tak habis-habis tu kan, tak habis-habis ada hantu, padahal tak ada apa pun kan. Benda tak ada apa. Betul. Tapi cakap ada benda, jadi panjang lah cerita dia kan. Cerita tu jadi panjang lah. Okay, clear So mana-mana yang nak dapat rawatan dengan saya minta tolong sangat. IK Pusat Rawatan dia ada law dia sendiri. Law tu sendiri saya pun kena fikirkan diri saya, masa saya. Okey, bukan kami nak menolak pesakit, tidak. Kalau kamu tak ada jadual tu tak payahlah datang. Okey, bukan kami akan tolak. Makna kata untuk peluang nak dapatkan rawatan tu susah sebab jadual tu dah ada untuk orang lain. Okey, jadual tu telah diberikan, orang lain dah tunggu turn apa semua. Okey, walaupun kamu kerasukan kat luar tu kamu kena tunggu juga sebab saya kena bagi laluan dengan orang yang dah lama dah tunggu turn dia, Saya kena bagi laluan kepada orang-orang tu dulu. Okey? Clear So saya tak nak nanti kena halau lah, kena QR code lah. Saya buat live benda ni. Boleh kata selalu kot saya cakap benda macam tu. Bukan sebab saya terkenal ke, tak kenal ke, dikenali ke. Itu adalah prosedur dia. Okey, prosedur dia sebaik-baiknya kamu minumlah air tawar dulu. Kalau ada tindak balas, cubalah ambil minyak 1000 bisa ataupun minyak kasur hitam yang kita dah keluarkan tu, cuba pakai tu dulu, tengok ada kelegaan ke tidak, sebab kamu takkan dapat trace kekuatan jin yang ada dalam badan kamu. Ada setengah tu dia badan sakit-sakit, lepas dia pakai minyak yang daripada kita, kasur hitam yang daripada kita, dia dah soft, dia dah okey dan tak perlu dapat rawatan. Ada setengah orang tu dia badan bisa-bisa. So bila dia pakai minyak 1000 bisa tu dia dah jadi macam okey, badan dah sedap, tak perlu dapat rawatan dah. Bila dah ada tindak balas yang positif, tak perlu datang dah. So kamu boleh maintain saja benda tu. Maintain sampai bulu-bulu tu clear daripada badan. Tapi kalau kamu pakai produk daripada pusat rawatan, bertambah sakit. Faham tak? Kamu pakai kasur hitam tu, apa sebab bertambah sakit badan? Makna kata kekuatan jin yang ada dalam badan tu perlu dapatkan rawatan. Sebab mungkin ada lubang angin di kamu yang telah ditutup, membuatkan benda tu nak keluar tapi tak boleh nak keluar. Okey, itu kena dapatkan rawatan. So ada yang tanya dengan saya pasal isu isu kunci Bak cerita kunci ni Bang Angkat. Saya rasa saya lah orang pertama yang buat rawatan ada kunci kat badan. Sebelum ni tak ada orang pun yang buat rawatan kunci ni. Okey. Pasal tu bila saya masuk dekat dalam TikTok ni, saya jadi macam takkanlah. Sebab saya bukan satu guru tau. Saya ada 3 orang guru tau yang mengajar saya. Dan ketiga-tiga guru saya ni semua tahu tau benda-benda ni. Mengajar benda yang sama juga lebih kurang. Tapi bila saya masuk dalam TikTok ni, bab kunci ni dulu tak ada orang. Saya tengok juga rawatan-rawatan orang lain yang tak ada pula buka kunci, tak ada pula bila
Jin tu masuk dalam badan. Okey, buka, ambil balik. Tak ada. Benda tu dia orang tak buat tau. Sebelum ni tak ada pun. Selepas saya buat, tiba-tiba dah ramai pula. Aku rasa guru tak sama. Kan? Tapi macam mana pula boleh jadi sama kan? Itu kadang-kadang saya aja boleh mampu gelak lah. Okey. Aku dalam hati aku cakap, nasib baiklah aku tak buka semua. Kalau tidak lagi ramai lah skamer-skamer yang akan berada di pasaran. Betul. Okey. Itu kunci secara zahir yang secara batinnya tu. Yang zahir kita tak tunjuk lagi. Okey. Inilah benda-benda yang risau juga sebenarnya kan. Banyak yang tiru ya. Ayat kursi 7 penyuru sejujur-jujurnya ayat kursi 7 penyuru ni kalau dia berguru dengan guru yang sama, sanad yang sama, mungkin dapat. Tapi kalau dia tak berguru yang sama, sanad yang tak sama, takkan dapat ayat kursi 7 penjuru. So siapa-siapa yang bawa ayat kursi 7 penjuru sekarang ni memang boleh kata 70-80% lah saya rasa benda tu scam ataupun tiru semata-mata. Okey, contoh kita sedut-sedut, dia ubahlah sikit, embus contoh. Benda patut sedut, kena embus. Okay? Saya dah tengok BTP, saya gelak tau. Okay, saya tergelak. Aku wajar sedut, kau suruh embus. Bang Kakak, embus tu ada maksud dia, sedut pun ada maksud dia. Kau main belasah je, yang penting FYP kan. Okay? Yang penting FYP. Tu je lah. Okay? So, kadang-kadang macam, saya pun jadi macam, ish, dia ni sebetulnya perawat ke atau scammer sebenarnya kan. Kita jadi takut sebab penampilan dia perfect daripada aku. Dia lagi perfect. Dia dengan kepiah apa, dengan dia 24 jam pakai baju Melayu kan. Memang 24 jam solat apa semua. Kita pun jadi macam aku tak perfect. Nampak dia perfect ni. Tapi dia punya tiru tu Aish. Aku ajar sedut. Dia ajar embus. Dia ajar selepas aku dah keluarkan BTT. Bukan dia keluar BTT tu dulu. Okay. Kalau perasan dulu-dulu sebelum saya buat rawatan dalam live, saya tak kongsikan pada masyarakat. Mana ada orang yang buka kunci-kunci ni? Tak ada pun. Paling keluar ukrus. Dan bila pesakit tu dah muntah, dia fikir jin pun dah keluar. Tak ada maknanya jin tu dah keluar. Kau kena detect betul-betul daripada kunci badan tu pula. Jin ni dia punya sorok. Kan? Betul-betul macam celaka dia tau. Okey, tiru bang. So yang tiru ni, adakah dia betul-betul belajar dalam bidang rawatan ataupun dia sekadar belajar dalam YouTube ataupun copy paste daripada orang lain? Kalau kamu nak copy saya, cukup senang copy. Sebab apa? Saya tak membaca ayat-ayat yang panjang lebar. Al-Baqarah yang panjang-panjang tak ada. Saya baca Al-Fatihah, 3 kul. Ayat-ayat saya baca tu, semua ayat-ayat yang budak-budak sekolah pun boleh buat. Tapi nak jadikan ayat tersebut padu, itu kena belajar. Itu kena belajar. Okey? Nak cari padu, pegang kepala, menggeletar terus badan apa semua. Kan? Itu nak. Nampak simple tapi dia punya pergi padu. So terutama kat TikTok lah. Okey, macam tu juga pemahar untuk kasturi lah, apa benda lah semualah. Dulu tak ada orang jual kasturi hitam lah dekat TikTok ni. Sekarang habis semua dah jual kasturi hitam. Yang menyamar daripada pusat rawatan pun banyak. Minyak 1000 bisa ni daripada pusat rawatan Edika Iso. Okey, saya tak pernah pun, okey, kecuali affiliate saja. Okey, affiliate saja. Dan kami tidak pernah pun menyuruh packaging botol selain daripada botol yang kami dah packagingkan. Siapa-siapa di luar sana yang beli packaging selain daripada kami, itu bukan daripada pusat rawatan kami. Walaupun dia kata dia beli botol 500 ml, dia packing kecil tu, saya tak tahu sama ada betul ke tak betul tu daripada saya. Okey, ada yang beli 500 ml, dia buat jadi roll kecil-kecil, banyak-banyak dia buat tu. Selagi tak ada benda, tak ada, bukan daripada pusat rawatan saya tak boleh nak kata benda tu, mungkin dia beli minyak tu satu je. Dia beli minyak tu satu, dia nak dapatkan, apa ni kan dekat plastik hitam tu kan tulis daripada pusat rawatan. Dia nak dapatkan benda tu sebagai gambar. Kemudian dia buat jual sendiri contohnya. Mungkin yang 10-20 botol pertama tu mungkin lah daripada pusat rawatan. Selebihnya tu saya tak tahu. So ada yang kata benda, kenapa kasur hitam ni? Sebab sekarang ni kami punya, sebab produk viral kan. Ini viral. Produk dah viral. Dia orang ambil daripada video-video kami ni. Dia orang masuk dekat dalam Shopee dia orang tau. Bila dia masuk dalam Shopee dia orang, so pesakit yang beli, dia teringin nak dapat daripada pusat rawatan. Dia beli, benda tak sama. Kotak tak ada, cara guna tak ada, semua tak ada. Alasan dia bagi, kotak tak siap lagi. Tak. Daripada pusat rawatan, kotak semua dah ready. Kalau kotak dah nak habis, kita akan holdkan dulu. Okay? Kita akan holdkan dulu. So, dah skamer tadi ni, produk pun skamer nak macam mana kan? Skamer juga. Dulu semua sibuk jual kasturi kijang. Sekarang semua dah jual kasturi hitam. Kan? Dulu kata belajar kan? Sekarang macam mana? Macam tu lah maksudnya. Tapi kami senyum je lah. Ada benda yang cubaan nak kopi tu banyak lah, tapi tu lah macam tu lah kan.
Macam itulah. Okay, so sedikit sebanyak ni saya pun minta maaf lah yang mana-mana saya tak dapat rawat tu kena faham lah konsep dia. Kami ada jadual yang perlu diikut. Okay, bukan kami halau ke tidak. Kadang-kadang saya dapat tahu pesakit datang daripada Pulau Pinang, daripada Johor datang untuk walk in. Padahal saya dah beritahu dah jangan, walk in tak boleh. Sekurang-kurangnya kalau kamu dapat daripada Mamu, kamu dapat call Mamu ada minta permission dekat saya. Okay, bila daripada Mamu cakap, okay, hari ni ada satu pesakit yang boleh korang gantikan. Kalau rezeki korang baik lah. Terus masuk datang, tu tak apa. Okay, tapi kalau kamu tak dapat permission macam tu, better jangan datang. Okay, saya pun limit saya sampai 4 pagi, 5 pagi macam tu, saya kena rehat dah. Kan? Kalau tidak, takkan saya nak adapt sampai pukul 7 pagi, 8 pagi, 9. Macam mana saya kan? Okay, masak Eddie punya TikTok kena ban ke? Sebab tu VC berubat. Dia buka WhatsApp. Yang masa pagi tu kena ban. Lepas tu, saya kalau kena ban pun saya tak heran. Saya kalau buka berapa akaun pun orang ramai je masuk. Kena ban, saya buka lain pula. Kena ban lagi, buka lain sebab kita buat VC kan. Kadang-kadang orang-orang yang dekat dalam ni time tu pula yang sini nak VC, yang sini nak VC kan. Okay, dia jadi kena ban lah. Okay, saya banyak akaun saya ada. Cuma yang lain-lain tu jarang lah saya operasi. Saya operasi akaun ni dengan akaun yang utama kan. Akaun utama. Tu je lah. Okay, clear Ni bila jadi new start tadi? So cubalah produk tu, saya jarang dah nak expo pasal produk sebab saya rasa affiliate saya dah ramai. Affiliate saya dah ramai sangat dalam ni dan saya bagi benda ni peluang kepada affiliate saya untuk mencari rezeki yang lebih. Pasal tu saya jarang nak expo pasal produk sebab saya rasa daripada segi produk ni pun ramai orang dah tahu, ramai orang dah pakai, ramai orang dah rasa tindak balas dia macam mana. Yang datang dekat pusat rawatan pun, yang beli pun dah ramai. Okay, stokis-stokis yang ada pun kalau kata benda tu memang ada kotak dan sebagainya, memang daripada pusat rawatan. Tapi kalau kata benda tu di packaging baru dan sebagainya, itu saya tak ada apa berjaminan. Dan itu mungkin bukan daripada pusat rawatan. So saya tak berani nak cakap. Okay. So kalau korang dah terbeli tu, saya nak cakap macam mana kan? Kita pun nak cakap macam mana. Okay. So produk yang kita keluarkan tu banyak. Dekat live Mamu ada, dekat My Affiliate semua ada lah. Diorang ada buka. Ataupun dekat saya punya tu, tekan je kat profile. Ada juga bag dekat situ pun boleh. Nak beli kat saya pun boleh. Nak beli kat diorang pun tak ada masalah. Saya okey je. Okay. Cuma diorang tak banyak cerita sangat pasal produk sebab kalau buka beg kuning cerita lebih pasal produk nanti kena ban. Dia macam tak boleh tak boleh cakap lebih-lebih. Macam mana? Exaggerate. Tak boleh exaggerate. Jangan menjerit macam itulah. Aku pun tak tahulah. Dia jangan menjerit lah. Padahal kita bagi tahu apa tindak balas yang pesakit dah pakai. Kan? Dia tak boleh menjerit. Dia kata tak boleh. So tak boleh lah nak buat macam mana. Exaggerate. Jangan menjerit lah tu. Okay, tak boleh nak buat apa lah. So kuranglah sikit cerita pasal produk. Overclaim. Dia macam overclaim lah. Overclaim, ya. Okay. So terpulang lah. Kalau korang nak beli barang-barang syifa ni, belilah daripada orang tu memang boleh merawat. Kalau korang rasa nak beli just macam saya nak beli minyak bidara lah, ataupun saya nak beli wangian bidara, kau beli kat Tesco pun boleh, kau pergi kat Maidin pun boleh je nak beli kat sana. Sebab kau rasa benda tu bukan untuk dia. Kalau daripada perawat dia ada bacaan khas, dia ada bacaan khusus dia. Okay, dia ada gelombang dia sendiri apa semua. So beza dia banyak lah, beza dia akan banyak. Betul. Okay, beza dia tu akan banyak. Okay, clear senang je, tak susah. Lepas tu macam tu juga dengan harga. Kalau kata nak harga murah, dan kalau kata dia dapat harga pun murah, macam contoh minyak kasturi kijang boleh dijual dengan RM10. Bang, engkau pakailah serban macam mana 3 tingkat ke 4 tingkat, 10 tingkat kau punya tinggi serban kau pun, kau takkan meniaga dalam keadaan kau rugi. Kalau kau boleh jual minyak kasturi kijang kau dengan harga RM10, mana kata modal kau dalam RM2 ke RM3 je. Faham tak? Clear tak kat situ? Ni dah kita cerita pasal bab perniagaan. Kalau kau keluarkan satu sabun, kau boleh jual dengan harga RM15 ke RM20 misalnya, mana kata kos tu lebih kurang dalam RM10 je. Faham tak? So dia mesti ada kontra dan dia mesti ada dia mesti ada keuntungan juga dekat situ. Okay? Tak kisahlah kau pakai macam mana pun. Okay? Tak adanya orang nak jual produk tu mesti rugi. Yang rugi itu aku seorang yang terkena yang beli minyak bulu perindu bagi bagi minyak tapa. Yang tu RM17,000 aku rugi. Itu dah terlepas cakap kan. Dah terlepas cakap, terpaksa hadap lah kan. Nak buat macam mana kan. Saya kalau dah terlepas cakap tu, saya tak tarik balik. Saya tak apalah, rezeki dia orang lah tu kan. Rezeki dia orang lah. Itu sekali lah kan. Itu bukan banyak lah tu. Okay. Itulah maksudnya. Okay. Macam tu juga dengan penceritaan bulu perindu. Macam-macam jawapan. Itulah, inilah bulu perindu lah. Lepas tu sekejap lagi dah masuk lah cenuai. Bagus lah bulu perindu, tak bagus.
Dah macam tu pula kan. Dia nak terang kan Janggut apa? payah. Janggut Susah. janggut Tok Abu, janggut Tok Janggut tu Adam. Adam apa Ah, semua. Dia sebenarnya bukan benda-benda tu yang penting lah sebenarnya. Sebenarnya gelombang lah. Kalau tanya saya, benda yang penting gelombang yang dimasukkan oleh perawat tersebut. Okey? betul. Gelombang yang dimasukkan perawat tersebut tu yang penting sebenarnya. So cubalah, boleh cubalah, tak ada masalah. Semoga lepas cakap kan. Lepas cakap jahanam aku. Kan? Okey? So banyak dah kita keluarkan, nanti korang boleh try lah. Okey? Cuma kita ada planning untuk keluarkan air apa? Air apa? Air tawar, air tawar. Air tawar tu lah. Ada dalam pemikiran kita nak keluarkan air tawar daripada pusat rawatan, cuma kan saya tak ada ni lagi sebab ada permintaan tinggi juga kat luar sebab dia kata saya tak boleh tunggulah ustaz buat live pukul 12 malam lah. Kadang-kadang 1 pagi lah, 2 pagi baru buat live dan sebagainya. Kita orang tak boleh tunggulah apalah. So kemungkinan besar lah saya pun tak berani nak janji lagi. Okey, mungkin kalau dah ada nanti mungkin Mamu akan bagi tahulah. Okey, kita keluarkan, kita tengah cari botol yang tebal sebenarnya. Betul. Tak, botol pun tak boleh pakai botol biasa tu. Dia kena botol yang jenis tebal tu. Kalau tidak nanti asyik bocor. Jahanam kan. Antara dua lah, sama ada saya tengah berbincang dengan kerajaan negeri di mana 6 negeri tengah pilihan raya. Kita akan membincangkan air daripada pusat rawatan IKI akan dihantar terus ke Kelantan, ke Terengganu. Dia terus rukiah daripada sini. Login Rukiah daripada terus. pusat rawatan, kita rukiah siap akan sampai ke Kelantan dan Terengganu. Lagi mana negeri? Selangor. Selangor tak payahlah, Selangor dah banyak air lah. Dah Yang mana banyak kita air. akan hantar teruslah direct ke sana. Ini dalam proses perbincangan kerajaan negeri ya. Ya Islam. Kita kena Islam kan. Nanti kita tengoklah macam mana. Okey, Nak air tu keluarkan sampai. lah. Nak kena keluarkan air macam hantar kat 7-Eleven semualah. InsyaAllah kita punya planning. Hantarkan you all akan dapat macam mana you all dapat air mineral, macam tu you all akan dapat daripada pusat rawatan IKI. Boleh terdapat insyaAllah dekat 7-Eleven semua soon. Lagi power. Itu tak boleh lah. Itu susah tu, projek besar sangat tu, seram aku. Boleh. Saya ada. So daripada InsyaAllah pusat boleh. rawatan nanti insyaAllah. Okey. Kau tak payah nak tunggu, kadang-kadang aku tak sihat nak tunggu sampai minggu depan lah apalah. Okey, itu syarat pertama lah. Syarat pertama nak dapat rawatan saya, macam mana pun kena dapat air tawar, kena minum. Kena minum air tawar tu dulu. Seminggu minum, ada tindak balas, ada rasa something wrong, dapatkan rawatan. Tak ada tak payah. Tapi kalau kau nak still terpengaruh dengan penceritaan, Tok Bomo, ustaz-ustaz, itu terpulang. Kalau kau macam syok-syok, best lah dalam badan ni ada bila sakit sikit bang, ada jin dalam badan. Kalau kau seronok dengan benda macam tu, dan kau rasa benda tu sampai bila-bila kau nak lakukan sampai akhir hayat, dan terpulang. Okey, ada setengah tu jadi macam, ada benda ni dalam badan ni, ada hantu dalam badan ni kan. Dia lebih seronok dengan permainan ilusinasi tersebut dan terpulang. Boleh je ikut kamu lah. Okey, sebab kamu yang nak menghadap. Ada setengah tu dia suka dengar daripada penceritaan perawat. Okey, kamu ni adalah macam ni, tapi tak ada apa-apa pembuktian pun. Kalau kamu rasa benda tu seronok bagi kamu, then go ahead, tak ada masalah. Kan? Yang menanggung kamu, yang kena bayar kos tu kamu. Jadi ada yang pesakit yang minat macam tu. Okey, ada pesakit yang minat macam tu. Habis kita nak buat macam mana? Kan? Terpulang lah. Okay, clear Minyak sibu bisa tu memang kuat bau bawang putih ke? Ya, bau bawang putih tu akan ada. Okay, bau bawang putih tu akan ada. Tapi kalau kamu bau selain daripada bawang putih tu, ada yang tak kena. Okay, ada je yang kopi minyak kita orang kan, tapi dia buat packaging lain pun ada. Tapi dia bukan perawat dan apa gelombang yang dia masukkan saya pun tak tahu. Jadi kalau kau nak try, boleh je. Saya tak kata tak boleh. Tapi saya tak berani cakap lebih-lebih sebab benda tu bukan daripada pusat rawatan. Yang mengeluarkan tu pun bukan seorang perawat. Jadi kita nak cakap pun dia pun bukan merawat dan dia pun tak tahu dia boleh nak main jin tu macam mana ke apa, kita pun tak tahu kan. Tapi cuma individu terpulang lah. Okey, terpulang. Okey, ada apa-apa lah soalan lagi? Ustaz pakai tasbih, terasa mencucuk. Pakai kasur hitam pun terasa pedih. Mana kata ada tindak balas. Bila ada tindak balas, mana kata ada tak kena. Okey, ada yang kata dengan saya, jangan, bukan saya lah. Dia kata dalam komen-komen lah kan. Kalau boleh perawat-perawat janganlah jual apa tasbih lah, daun bidara lah, apa benda lah. Lah, orang nak jual apa suka hati lah. Bukan pakai mak ayah kau punya duit pun. Masing-masing ada keilmuan masing-masing. Masing-masing ada guru dah sampaikan. Bila kita buat macam tu, kau tengok macam orang yang pakai tu, ada tak tindak balas dia? Ada tak kurang dia? Yang mana masuk-masuk jin, keluar masuk jin tu, ada tak perubahan dia? Okey? Kau tak kena, kau tak akan faham. Orang yang kena, bila dia pakai, dia rasa something kebaikan pada dia, dia pakai. Kan? Tapi yang biasa ni, yang kecoh-kecoh lebih ni tak kena pun. Okey? Ada cuma iri hati. Okey? Yang penting, yang lebih-lebih ni dia banyak yang iri hati kan. Iri hati itu je lah.
Tapi bila suruh naik kota tak boleh macam itu kan. Ni apa dia kata apa kat aku Dia bukan panggil dia panggil uskon dia tulis situ uskon aku panggil dia naik kota kan. Hmm. Masalah panggil uskon pula ni. Yes, Tak ada yes, saya tersalah yes. tekan. Tersalah Itu salah tekan. tekan. Aku nak maki dah tapi aku dengar suara orang tua. Betul kau cakap. Darah aku dah naik masa tu. Aku ni bukan ulama ke nak cakap lembut-lembut. Janganlah cakap bukan macam tu kan. Aku tiba-tiba boleh jadi something, tiba-tiba boleh aku jadi macam-macam boleh kan. So orang penat kita merawat ni penat. Lepas tu kau pula main belasah lah uskon lah itulah inilah. Allah Ta'ala tu izinkan boleh pula dia naik kotak. Nasib baik tak kena maki kan. Saya tertekan apa pasal apa tak tulis mango ke anggur ke. Tekan. Kan. Tu salah satu bila dah berdepan kelang kabut mencecek-cecek nak lari. Tu apa beza? Manusia dengan jin apa beza dia? Tak ada beza. Belakang bukan main lagi. Bila dah betul-betul kena buku arwah, terus jadi okey kan. Macam-macam ada kan. Tu dah duduk dalam bidang macam ni lagi terkenal, lagi macam-macam kau kena tembak. Tapi ni kita tak heran layan jelah lantak dia orang kan. Kan? Macam-macam. Yang cakap anak kerak tu siapa Ustaz? Dia macam ni kalau anak kerak tu panggil anak kerak tu datang pusat rawatan ataupun dia boleh berdepan dengan saya terus. Cakap je nak buat apa kan. Pada banyak yang pakai apa fake account kan. Takkan kau boleh terus percaya dengan penceritaan fake account. Kalau betul tu benda tu berlaku, meh datang terus depan-depan. Tulis kat situ je buat apa? Datang depan-depan. Ada 9 anak kerak, babe. 9 anak kerak ni bukan sikit. Kan? Sampai 9. So kadang-kadang benda-benda tu orang-orang bidang perawatan juga. Cuma dia merah mata je. Okey. Kalau betul lah kerak-kerak yang dia cakap tu, meh lah datang depan-depan. Kita nak tengok juga. yang ada. Usahawan kata ada kadam. Kalau betul ada bawa pesakit tu dengan ustaz tu datang jumpa aku nak juga tengok apa kadam. Kalau betul dalam produk tu ada kadam, orang pertama yang aku akan belasah ni Mamu, tu yang jaga store, Aida tu semua. Dia orang yang buat produk tu. Jadi kadam tu dia orang yang masukkan. Kan? Okey. Aku cuma baca je dah. Baca semua dia orang yang packing kan. Okey. Kalau ada kadam dia orang lah yang masukkan. Okey. Okey. Macam-macam kan. Punya nak jatuhkan. Pasal tu lah botol dihitam. Sebab apa botol dihitam? Sebab dia orang nak masukkan kadam. Pulak dah kena botol hitam. Allahu Akbar. Macam-macam hal. Yeah. Ustaz tak ada jajan. Jajan sebulan sekali, 2 bulan sekali boleh lah. Tak boleh buat selalu. Hari-hari tutup kedai macam ni. Tak boleh buat selalu. Kadang-kadang sekali-sekala tu boleh lah. Okay, so macam contohlah korang merawat. Kalau kau beri barang daripada pusat rawatan IK contohnya, minyak kasur hitam lah contoh. Kau pergilah dekat perawat lain. Kau tak payah bawa minyak tu. Mesti dia akan kata ada kadam. Kau tak percaya kau bawa lah. Mesti dia akan, kecuali hati dia ni jenis macam orang lain punya aku tak nak tahu. Yang penting aku nak aku rawat. Itu lain. Tapi kalau jenis kalau kena pula dia kenal pula Edika Yusof tu lagilah dia orang akan tak boleh. Ini biasa berlaku bang kakak. Standard kan. Kalau kau bawa minyak dia pula, pergi dekat pusat rawatan lain pun cakap minyak dia ada kadam. Kalau minyak pusat rawatan lain yang ada kata kadam tu, bawa pergi pusat rawatan lain, mesti cakap ada kadam. Kakak, minyak-minyak yang ada kadam-kadam ni, dia orang takkan expose lah, dia takkan berani nak expose besar-besaran macam ni lah. Okay, jenis-jenis yang endon-endon yang jual apa, minyak-minyak mayat tu, tak ada expose. Yang ada expose pun, yang jenis-jenis expose dalam Facebook tu apa semua banyak yang scam. Yang betul-betul yang gunakan apa dagu mayat apa tu semua takkan dia orang keluar dekat dalam media sosial. Dia takkan buka macam tu dalam media sosial. Okey, itu banyak scam. Okey, macam tu juga yang jumpa anak kerak kan. Yang perawat-perawat sekarang buat BTT kan. Nampak? Dia ambil gambar anak kerak warna hitam. Nampak? Seorang pesakit telah memberikan anak kerak kepada kepala otak kau. Anak kerak tu dia tak buka-buka macam tu. Setan, kau tak belajar. Kau buka-buka anak kerak tu macam tu. Anak kerak tu boleh kuasai diri kau. Itu barang kau beli kat Shopee. Kau buatlah BTT anak kerak pesakit bagi. Mana ada anak kerak? Kau dapat anak kerak. Dia ada dia punya box. Dan benda tu tak boleh buka suka-suka macam tu. Saya telah dapat anak kerak. Dapat. Saya hebat. Boleh dapat anak kerak. Mana ada macam tu? Kau tahu tak BTT yang korang buat macam tu? Orang Thailand dia gelakkan orang Malaysia, tahu tak? Ini punya level perawat Malaysia. Orang Indonesia mengkekek-kekek gelakkan korang. Baru-baru ni kita ada jumpa dengan perawat daripada Indonesia. Dia pun tahu pasal video tu.
Wah, dahsyat Hmm. ya Pak. Ya di Malaysia ya, anak kerak ya boleh ditonjol-tonjol ya begitu ya. Aku nak jawab macam mana aku tak tahu kan. Malu, malu. Dia takkan tunjuk macam tu bang. Anak kerak itu kau beli kat Shopee pun banyak patung tu kau cakap anak kerak. Kan? Anak kerak satu tak ada tunjuk macam tu. Kita pun tahu aura anak kerak ni macam mana. Okay? Hmm. Aku dapat anak kerak tu, aku sendiri pun tak berani nak pegang sebab kekuatan dia tu luar biasa. Okay? Kekuatan dia tu, kalau kau tak pasak betul-betul, kekuatan dia tu luar biasa. Bukannya boleh di-expose suka-suka macam tu kan. Ini kadang-kadang. Okay? Tak apalah nak expose tu, lantak korang lah. Asalkan kau bahagia sudah. Kau panggil sudah lah. Okay? Bahagia sudah lah. Okay, macam tu juga dengan sekarang ni banyak BTT yang jumpa apa ni? Jumpa benda-benda sihir lah. Benda-benda sihir. Hmm. Kalau benda tu datang, kali ni jujur saya cakap. Kalau benda tu datang daripada paranormal, saya tak percaya. Kalau benda tu datang daripada paranormal, saya tak percaya. Tapi kalau kau nak percaya tu terpulang. Okay, saya lah kalau saya tak percaya. Saya akan tengok banyak sudut lah. Kalau macam saya nak dapat rasakan aura tersebut, saya akan tengok banyak sudut. Saya akan tengok ikatan tu dah berapa lama. Saya akan tengok jarum yang dia cucuk tu dah berapa lama. Saya akan tengokkan tulisan-tulisan tu macam mana. Kalau setakat tulis nama tidak ada mentera, itu tidak panggil. Dia ada mentera dia semua. Tu pasal kau kena kawan dengan orang yang ada ilmu hitam. Saya ada berkawan dengan beberapa orang pengamal ilmu hitam. Dan pengamal ilmu hitam yang saya kawan ni bukan kecil-kecil anak. Okey, cuma walaupun kita berlainan pandangan dan berlainan tujuan, masing-masing menghormati masing-masing. Kalau kata ada yang saya rawat, contoh, kemudian dia orang pergi jumpa dengan pengamal ilmu hitam ni, dan dia orang pengamal ilmu hitam ni dapat kesan yang sedang rawat tu Edika Yusof, dia orang akan minta yang orang yang suruh buat tu stop. Kalau dengan ni aku menghormati dia, aku tak nak buat. So itu kita punya ni lah kan, sebab dia pun cari makan, kita nak ni pun tak boleh. Kita bukan macam pergi serang-serang. Dan dia orang pun tak expose sangat-sangat. Okey, pasal tu benda ni kalau tahu dah kawan pun kita tahu, oh macam ni permainan dia, macam ni. Saya pernah suruh dia orang santau. Saya pernah suruh, okey ada pesakit nak disantau. Kita tengok macam mana cara dia santau. Kita tengok macam mana cara dia santau, dia masukkan kaca tu letak atas pinggan, lepas tu dia pakai 7 batang lilin, nak tengok pakai ilmu apa, nak pakai ilmu hitam, nak pakai ilmu kuning, ilmu kuning mentera siam. Bacaan ilmu hitam dia pakai lilin hitam. Okey, banyak tau benda-benda. Alamak, beti aku nak habis lah. Alamak bos, bos. Okay, habis lah. Okey. Berapa Okay, jam? so kita belajar tengok daripada situ, oh macam ni. Tak adalah aku belajar dengan dia, tapi aku tengok lah. Oh macam ni rupanya, macam ni. Baru kita faham. Ini kebanyakannya copy paste kan. Untuk pengetahuan semua, adakah anda tahu macam manakah kaedah santau itu dilakukan? Kau tunjuk tengok, aku nak tengok. Aku nak tengok kaedah santau yang kau cerita pasal santau tu. Kau cuba buat, aku nak tengok. Sebab banyak yang copy paste cerita orang. Dia copy paste, santau ni. Kau copy paste, kau tak tengok sendiri depan mata kau macam mana dia buat. Okay. Saya pernah kenal satu perawat ilmu hitam. Dia punya minyak tu ada warranty lah. Kalau kata tak jadi pulang balik duit. Minyak dia 1,500 harga dia. Minyak dia tarik perempuan lah. Itu depan mata tu. Kalau tak jadi, dia bukan orang Indo, dia orang Negeri Sembilan. Kalau kau calit minyak ni tak jadi ya perempuan tu, kau bawa balik minyak dan bagi balik duit. Kau nampak dia orang gentle. Kan? Kalau perawat Islam lain, ini minyak ni kita ikhtiar, selebihnya pada Allah Ta'ala. Dan kalau macam tu kau minta je lah Allah Ta'ala, yang kau nak ikhtiar lagi pakai minyak tu nak buat apa? Dapat tak beza ayat dia kan? Ini minyak ni kita ikhtiar saja selebih. Tapi minyak dia harga 1,000 lebih kan? Ikhtiar lebihnya pada Allah Ta'ala. Lepas tu tak payah ikhtiar pakai minyak, teruslah. Minta pada Allah Ta'ala kan senang. Apa pasal lah kau tak boleh minta direct dengan Allah Ta'ala pula? Tapi kalau ilmu hitam lain, kalau tak jadi ni, dicalit kat perempuan tu tak jadi, kau hantar balik minyak ni kat Dan refund balik duit kau. Kan? Tu dia punya gentle dia. Okay? Tapi tu depan lah, depan mata. Tu nampak minyak Arab power. Itu bukan saya buat, itu memang daripada Arab. Minyak Arab pengeluaran kita tu bukan daripada Malaysia. Benda tu daripada Arab. Itu korang yang nak. Aku itu main-main je tunjuk. Korang yang nak. Kan? So kita minta daripada Arab. Hantarlah minyak tu, orang Malaysia nak pakai minyak Arab. Kan? Okay? So benda tu lah. Okay? Benda-benda macam tu lah. So, ya aku ambil Betty nak habis, aku sembang luar.
Tengah best Okey, okey, macam okey. ni tuan. Boleh. Saya tunggu. Okey, harap bersabar. Siapa yang tengah follow saya ni, follow saya sekarang. Follow saya sekarang. Tekan follow saya. Follow saya sekarang. Okey, follow saya. Sebelum bateri habis. Follow saya sekarang. Nanti Ustaz akan sambung cerita. So, tekan follow saya. Follow, tekan follow. Tekan follow saya sekarang. Okey. Akulah Mamu, Tok Mamu. Okey. Ramai kat sana luar tengah cari siapa Tok Mamu, siapa Tok Mamu. Ni Tok Mamu. Dia kena botak dulu. Okey. So tekan follow guys, tekan follow saya sekarang. Okey. Right. Okey. Power tak ada. Sekejap, dia ambil. Okey. Dia ambil apa? Okey, itulah sedikit lah kat korang penceritaan. Mudah-mudahan perkongsian ni daripada pengalaman lah. Perkongsian daripada pengalaman. Mamu pun banyak pengalaman dia. Sebelum datang jumpa dengan saya dulu pun, dia pun banyak pengalaman dia. Okey. Saya pernah tengok Bang Kakak daripada depan mata saya macam mana gambar tu dia tuju. Yang korang banyak tengok gambar-gambar cucuk-cucuk tu. Gambar cucuk-cucuk tu yang korang tengok yang diorang jumpa-jumpa tu. Tok Bomo tak letak dekat sana. Tok Bomo letak kat rumah dia orang je Bang Kakak. Apa pasal nak letak tepi-tepi hutan? Tepi-tepi hutan ni biasa dia akan tanam. Dia akan kebumikan terus benda tu. Dia tidak akan letak secara nyata macam tu tau. Dia akan kebumikan terus benda tu. Betul. Okey. Bukan yang disusun rapi macam berjamu macam tu. Okey. Tapi kalau aku cakap macam ni, nanti ada orang cakap ilmu lain-lain tak sama pula dah ikut kau lah. Yang kita tengok cara-cara dia orang buat ni bukan satu bomoh tau. Okey, 3-4 bomoh tau taktik-taktik tu. Okey, kalau ada patung-patung tu tak letak dalam hutan. Dia letak kat rumah Tok Bomoh tu sebab Tok Bomoh tu senang nak cucuk. Bukan letak dalam hutan. Dalam hutan siapa nak tengok? Okey. Dia tak letak dalam hutan. Okey, tapi yalah nak cakap lebih-lebih kan kita kena balik. Jadi just saya boleh kongsikan macam tu je lah. Sebab ada yang hantar gambar ni nampak ni ada kain hitam ni. Siapa punya kerja durjana. Dia kalau Tok Bomoh ni tak letak tepi-tepi laut macam tu. Okey. Kalau dia nak bunuh orang tu pun dia akan tanam terus. Dan tanam tu biasanya dia kena cari tanah kubur. Tanah kubur lama apa, dia akan tanam dan benda tu tak adanya orang boleh jumpa dah. Nak jumpa pun payah lah. Okey, bur-bur yang biasa dia letak kat rumah pun nampak. Bur-bur pun dia tanam, dia tak ada letak macam nak bagi kau nampak. Kalau dia bagi kau nampak, makna kata benda tu sekadar VTT semata-mata lah. Macam short kan. Baguslah dia. Terima kasih banyak lah kau dah masuk. Kau pernah tak tengok polis hutan masuk? Tak jumpa pun tak ada pun buat VTT kan. Dia orang jaga keamanan negara. Masuk hutan, keluar hutan, masuk gua, keluar gua. Tak ada pula dia jumpanya bur-bur macam tu. Kalau ada mesti dia buat VTT juga, tak ada pula kan. So benda tu janganlah cepat sangat. Okay, lepas tu tengok cara yang buka tu pula. Kalau dia betul-betul jumpa, dia tak akan berani nak buka suka-suka macam tu. Sebab aura tu tinggi tau. Once kau tarik, efek dia boleh kena kat diri sendiri. Kau tarik benda tu, efek dia jarum tu dia ada mentera dia. Ikatan tu, setiap ikatan tu dia ada mentera dia tau. Dia bukan ikat macam contoh satu benda patung tu macam tu je, tak ada. Setiap jalan tu dia ada ikatan. Ikatan tu lilit, umpama badan kau akan jadi mengecil tau. Jadi bukan kau jadi kurus. Macam contoh Mamu, macam contoh aku nak sihirkan Mamu. Okey, aku akan buat ambil aku akan umpama kita akan ambil sukma Mamu, ikat dekat satu patung. Kemudian kita ikat. Dalam sukma ni dia ada 7 dia punya dalam roh dia ada 7 dia punya stage tau. Dia punya apa? Pecahan. Salah satu tu sukma. Dan banyak lagi. Yang tu tak ada cerita dan lain lagi ramai kopi. Yang tu kau nak belajar kena depan-depan. Ramai kopi tak boleh. Macam perkataan sukma ni, orang dulu mana ada orang pakai sukma. Lepas aku cerita sukma, dah semua tarik sukma. Semua tarik lah. Tak ada orang pakai yang sukma. Kan? Lepas aku pakai yang sukma, kau baik pula dah. Saya telah berdaya. Dulu tak ada orang pakai sukma pun. Kan? Lepas aku dah berawak ke sukma, barulah dah boleh diorang pula semua dah ada sukma pula kan. Okey. Saya suka nak kongsi kat orang ramai tapi saya takut benda tu dijadikan scammer faham tak? Tiba-tiba bila kau pun terpengaruh dengan perkataan-perkataan yang saya sebut ni, kau terpengaruh, orang lain pun cakap perkataan. Jadi kau rasa betul lah ni kau ayat sama jadi kau orang terpengaruh habis lah. Kan? Terpengaruh habis. Okey, ada satu Pak Haji, ada satu apa? Orang tua, aku tak boleh sebut nama kan, mesti orang tahu dia kan. Dia tak pernah pun merawat sukma. Sekarang ni hari-hari dia cerita pasal sukma. Rawatan tentang sukma pun tak pernah tengok. Yang dia bagi tahu dalam VTT dia, alhamdulillah, hari ni saya telah berjaya merawat sukma ni, dah masuk balik. Nah, macam tu je kan. Aduh. Saya tak nak sebut lah, korang sendiri tengok lah. Sukma ni bukan benda yang pakai LU tau. Rawatan sukma yang saya tengok dekat dalam live dalam VTT
Yang saya rasa betul-betul benda orang ni pandai tarik semua. Ada 2-3 orang je, okey. Ada 2-3 orang saja yang saya tengok okey betul cara macam kami perawat, kami walaupun BTT, kami boleh tahu, boleh dapat rasa tahu yang ditarik masuk tu sukma ataupun suk shock sendiri. Okey. Sukma dengan suk shock sendiri tak sama, okey. Kita boleh rasa dia boleh masuk ataupun kita boleh rasa pergerakan tubuh pergerakan tubuh pesakit tu tadi kan. Tapi banyak yang sukma. Kadang kalau VTT je. Sukma. Dah habis orang ingat sukma tu sukma sukan. Sebab tak ada penjelasan yang detail. Kalau penjelasan detail lagi banyak pula. Banyak pula. Ni apa? Skema kan. Tu pasal orang tak nak bagi penjelasan detail. Okey macam tadi tu kan. Satu kain diikat. Okey contoh ni mamu saya dah masukkan salah satu roh dia punya tu dalam ni. Kemudian diikat. Apa akan jadi pada mamu? Tubuh mamu yang besar macam tu, dia akan rasa menyempit, dia akan rasa tersempit, dia akan terasa macam, dia terasa dia akan dapat kurang udara. Dia jadi macam, pasal apa tubuh aku dia sakit. So lama kelamaan dia punya urat saraf akan mula tegang. So bila urat saraf tu mula tegang, barulah teknik memasukkan jarum itu akan berlaku. Benda ni aku cakap, 1,000 orang tengok, lepas ni mesti ramai orang kata, kopi dia kan. Bila urat saraf tu dah tegang, baru teknik memasukkan jarum itu akan berlaku. Dan jarum itu akan diletakkan pada poin-poin tertentu saja. Bukan main cocok-cocok. Kadang-kadang aku tengok VTT, cocok kat situ. Itu bukan poin untuk serangan terhadap mangsa. Kita tengok cocok jarum tu, kita tahu dah, ini VTT celaka sungguh budak-budak ni. Mungkin masa dicari-cari hantu tak jumpa, dia carilah benda ni. Benda ni boleh pakai lah kot. Susun ni tulis nama Ahmad. Kalau kau nak buat macam tu pun, kau kena belajarlah dengan ilmu hitamnya orang. Bahagian-bahagian cucukan yang berkaitan dengan poin-poin utama serangan sihir. Ni dia cucuk kat sini, dia cucuk. Bukan, dia setiap cucukan tu semua ada masuk-masuk tersirat dia. Dan kau pun takkan beranilah nak buka macam tu suka-suka. Tak akan berani dia. Tak akan berani kan. So, benda-benda ni lah yang sedang menjadi kebodohan orang memikirkan benda tu adalah betul. Banyak orang Malaysia kita akan membela dan seronok dengan benda tak betul. Betul ni, bagus ni. Dia jadi shock dengan benda-benda macam tu kan. Okay. Ni salah satu contoh lah. Cuma boleh tengok tapi jangan terpengaruh yang teramat sangat. Sebab dekat perawatan dekat luar negara, dia sedang mentertawakan tu rakyat Malaysia. Cuma kita je tak tahu benda tu kan. Bila saya berjumpa dengan dia orang baru, dia orang gelak. Kita pun geram lah juga kan sebab kita orang Malaysia. Kan, belah-belah sana dia gelak dengan kita. Dengan takkan benda ni pun tak tahu. Kata cerita sembang dengan kadam, dengan itu, dengan ini, dengan ni. Takkan patung cucuk macam mana pun tak tahu. Kan. Sebab banyak yang ada sekarang ni, dia kebanyakan mereka belajar putih tapi dia orang tak ada kawan-kawan yang kita nak masuk, kita nak congkir rahsia dia orang ni. Apa macam mana dia orang buat. Kita nak masuk ni, kita kena kawan pun kita boleh korek rahsia dia. Masuk, korek, macam ni kau buat macam ni, baru kita akan faham penceritaan dia orang kan, permusuh. Saya kalau dapat detect benda-benda orang yang saya kenal, macam contoh ada satu kes perempuan ni, saya detect, kau ni kena dengan satu perawat ilmu hitam. Saya akan call dia terus. Ni barang kau ni, kau pergi tarik balik benda ni, aku tak nak macam ni. Okey di, aku tarik balik. So terbatal lah ilmu tu, cepatlah kau sembuh. Okey, ada juga kes macam tu. Kalau kita kenal tu, kita bolehlah kontak bagi tahu. Kalau tak kenal tu, jadi masalah tu. Okey, clear Okay, so cocok-cocok tu bukan cocok macam tu je. Okay, letaklah betul-betul cocok. Ada cocok kat situ lah kan. Okay, cocok tu ada tempat dia kan. Kedudukan dia bukan main cocok saja. Macam tu juga dengan dulu yang saya buat BTT, mengajar tentang ilmu kunci kan. Dulu tak ada orang nak ajar benda ni. Bukan tak ada orang tahu, ada orang tahu. Tetapi orang yang buat VTT yang lebih kurang macam saya tu terang-terang memang dia kopi kan. Tapi saya tengok nak baca mana saya, gila kot. Okay. Yang saya ajar tu tidak menyeluruh. Dia bukanlah menyeluruh semua sekali. Yang kita ajar tu lebih kurang dalam 20-30% je. Okay. 20-30% pun kesan dia dah padu dah kan. Bukan tak padu 20-30% yang saya ajar pun kesan dia dah padu. Nak dapat ilmu dengan saya ni bukan senang tau. Mamu yang dah ikut aku pun tak dapat. Uzai yang dah ikut aku pun tak dapat. Sebab saya pegang pada amanat guru saya, selagi umur kamu tidak 40 tahun, selagi itu jangan diturunkan sebarang ilmu. Okay. Selagi umur saya tak 40 tahun, selagi itu jangan diturunkan sebarang ilmu. Atas sebab apa, wallahualam, dia tak bagi tahu. Cuma dia bagi tahu dengan saya itu. Selagi umur kamu tak 40 tahun, jangan diturunkan sebarang ilmu. So sebab dia pun macam itu juga.
Sebab dia lepas 40 tahun tu baru dia mengajar dan sebagainya. Ada sebab-sebab lah, mungkin wallahu a'lam lah, tak tahu sebab apa, mungkin ada sebab-sebab dia. Siapa tak dapat lagi. So walaupun dia keluar daripada saya pun, kalau dia kata dia boleh merawat tu, saya tak tahu. Okay? Sebab saya lepas 40 tahun. Cuma kalau kamu datang jumpa, nak sembang tentang keilmuan ke apa, nak tambah macam mana, saya boleh ajar lah. Kan? Ada je yang datang nak minta ajar sedikit tu, saya boleh je ajar. Sebab saya jenis memang tak kedekut ilmu. Tanyalah mana-mana yang pernah datang. Cuma jangan datang saya bawa kadam. Bawa kadam saya memang tak layan. Okay? Dulu kan saya pernah cakap saya nak cari pembantu. Bila kamu datang depan saya akan test. Okay, rawat pesakit ni, saya nak tengok depan mata. Tapi kalau kamu dah guna kadam, dah bercanggah dengan saya, tak kena lah. Saya terpaksa tolak. Kalau kamu merawat guna kadam, tak payah jumpa dengan saya. Buang masa, kamu jumpa dengan kadam-kadam lah, saya tak minat. Okay? Kalau kamu dah mula panggil, walaupun kamu panggil Syekh Abdul Kadir Jalani sekalipun datang duduk sebelah kamu pun, minta maaf. Okay? Saya akan tolak. Okay, saya tak minat kalau yang dia guna-gunakan kadam. Mana kata kamu tak yakin pada diri kamu dengan Allah Ta'ala, kamu dah gunakan benda-benda lain, kamu pun tak pasti benda tu apa sebenarnya yang ikut, ataupun yang bersama dengan kamu. Okay? Itu saya akan tolak. Sebab ada je, tanyalah mamu ada tak orang nak interview kan. Macam-macam ada, interview datang, interview dah lain pula. Kan? Yang tengok VTT terus jadi perawat pun ada. Ada yang baru-baru ni dia hantar surat kat saya. Terima kasih banyak Ustaz. Lepas saya tengok VTT Ustaz, sekarang saya dah boleh jadi perawat. Tak gila kau? Aku yang rasa, ya betul kau ni, aku yang seram. Kan? Itu babu yang sampaikan letter tu kat aku. Panjang karangan dia kan. Selepas saya tengok VTT Ustaz, alhamdulillah saya dah jadi perawat. Kau tak seram kau? Aku terus, dia tinggal nombor, aku nak telefon dia pun takut. Kan? Takutlah aku, ya betul kau ni. Tengok VTT je dah jadi perawat. Macam-macam ada kan. Tapi itulah. Kita layan je. Saya suka layan je lah. Okey, macam ni rupanya kan. Tapi seronok tau dalam duduk dalam bidang perawatan ni, macam-macam benda yang macam-macam benda mengenai manusia ni kita dapat belajar. Kan? Yang kaki kelentong ada, yang kaki macam ni, macam-macam kaki lah kan. Kita belajar lah kat situ. Tapi sudut psikologi lah, daripada sudut psikologi kan. Berapa tahun tengok BTT tak pandai-pandai. Tapi kalau kamu tengok BTT yang saya ajar tentang kunci, tentang ayat kursi 7 penjuru, banyak yang saya dah ajar sekarang ni. Kalau kamu praktikkan benda tu, kamu tak adalah jadi seorang perawat, tapi kamu boleh banyak bantu diri kamu tau. Sebab ilmu-ilmu yang saya ajar tu pun dah antaranya dah stage, walaupun stage 1, tapi kalau yang tu kamu dapat kuasai pun dah padu dah. Saya ajar paling simple limau yang potong ikut cara macam tu. Kamu buat tengok. Kamu buat dulu tengok, jadi ke tak jadi. Benda tu nampak simple tau. Tengah cocok-cocok dada, aduh sakit dada aku macam kena cocok ni. Kamu tak tahu lagi benda tu jin ke tidak. Mungkin sakit jantung apa. Tapi kalau kamu dah buat limau tu makin mencocok, kau janganlah tenyih lagi limau tu, kau pergilah hospital. Tu mungkin sakit jantung. Betul. Banyak kot yang lepas buat, terima kasih banyak lepas buat tu terus. Ini bukan sembang, ni memang betul-betul jadi. Kan? Yang mana buat ayat kursi 7 penjuru tu jadi macam mana. Yang mana buat lepas solat subuh yang kena seram tak berhenti buat ayat kursi 100 kali tu jadi macam mana. Tanya ke, kau masuk dekat dalam guru tele. Jangan dengar daripada saya, kamu masuk dalam grup Telegram saya, dekat dalam tu ramai gila yang pesakit-pesakit yang tak pernah datang rawatan pun ada, banyak dalam tu. Kamu tengok tindak balas dia macam mana. Yang pakai minyak kastor hitam jadi macam mana, yang pakai minyak sibu bisa jadi mana, saya nak tahu. Kita baca je. Minyak kastor hitam tu saya baca semua dah siap. Okey, packing, post. Saya takkan tahu apa yang jadi kat korang. Aku takkan tahu. Kan? Mana kita nak tahu? Apa tindak balas tu bergantung pada sihir yang kena pada kamu lah. Kan? Macam tu kamu boleh tahu macam mana kan. Kalau tak, saya mana nak tahu, saya tak tahu. Ada setengah tu kata keluar kaca lah apa. Aku ingat betul ke keluar kaca? Takkan boleh keluar kaca. Tak boleh nak nafikan lah dia sendiri pakai, dia sendiri keluar. Bukan aku yang pakaikan, aku yang keluarkan. Macam mamu kan. Nak keluarkan kaca, aku ambil minyak tu sapu kat atas kepala mamu, keluar kaca. Mungkinlah boleh scam sebab aku yang letak. Ni mamu yang letak. Kena pula mamu ada kat Penang tu tu. Takkanlah boleh keluar kaca lah kat kepala dia. Aku tak ada kat situ kan. Macam mana nak scam dia kan. Itulah maksud dia. Okay, sendiri letak, sendiri rasa. Senang je. Saya ni jenis susah sikit nak dengar cakap orang. Sebab saya memang daripada dulu lagi. Kalau kau sembang, tak ada bukti, memang mati balik hidup aku takkan percaya. Saya memang prinsip saya pegang macam tu daripada dulu. Kalau kamu nak cerita pasal satu kekayaan, tapi kamu tak kaya, mampus aku takkan percaya. Kalau kamu nak cerita pasal kekayaan, kamu nampak macam kaya, tapi gelagat kamu tu meragukan. Lagi aku tak percaya kan. Sekarang ni orang boleh sewa Lamborghini apa semua orang boleh sewa sekarang ni. Betul kan? Macam-macam sebab scammer sekarang ni.
Kapal Daripada terbang pun daripada sewa. semua bidang ah. Daripada semua bidang. Daripada semua bidang ah, pening kepala. Hmm. Okay. Saya susah nak percaya dengan orang. Berkawan boleh lah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya Hmm. berkawan dengan semua. Tapi nak percaya susah. Saya susah sikit nak percaya dengan orang. Hmm. Saya dah buat limau tu memang mencucuk macam jarum. Tapi masih ada rasa bisa. Nampak? Pak, bukan aku yang buat. Kau yang buat sendiri kat rumah. Macam mana pula letak limau pula boleh cucuk dengan jarum? Ustaz tu letak jarum kot dalam limau tu. Dah limau tu kau sendiri yang beli. Macam tu Betul. juga dengan air tawar. Hmm. Saya baca kat sini. Hmm. Mamu duduk kat Pulau Pinang contoh. Dia jari masuk jari dia kalau kata minyak tu tiba-tiba rasa masin walaupun dia tak letak garam. Mana kata apa? Mungkin jari dia masa korek hidung dia letak dalam pasal tu masin. Sebab air tu dekat rumah dia, bukan aku, bukan kat tempat aku. Aku kat sini baca je. Tapi berapa banyak tidak balas yang berlaku. Sekurang-kurangnya Mamu yang berada di Pulau Pinang, dia dapat tahu. Patutlah. Doktor cek tak ada apa-apa, rupa ada setan dalam badan. Mana kata tu, air tu dah masuk dalam badan, dah tahu dah. Ada tidak balas. Saya masukkan garam dekat dalam air. Tapi kenapa rasa pahit? Kau masuk garam takkan rasa pahit. Mana kata dia rasa kamu telah diganggu oleh benda lain. Simple je jawapan dia. Kamu pakai minyak kasur hitam daripada pusat rawatan saya. Tapi kenapa bau dia lain? Kenapa bau dia tak boleh bau? Sebab deria bau kamu telah diganggu oleh bangsa lain. Ada bangsa lain yang telah menggerakkan otak dan minda kamu supaya stop bau. Aku tak nak bau benda ni. So membuatkan kamu, dia nak masuk tak boleh. Dia akan mainkan benda tu. Bila kamu minum air tu, rasa pahit, kamu dah akan stop minum sebab bangsa jin yang ada dalam badan kamu, dia akan buat macam mana? Dia akan mainkan diri rasa kamu supaya kamu stop minum tu. Dia dah sakit dalam badan. Faham tak? Dia dah panas dalam badan. Jadi kamu masa tengah minum tu, kamu kena kuatkan semangat. Terus minum. Terus lagi. Biar dia masuk dalam hati kamu tu. Biar mampus kau dalam badan aku. Sekejap lagi aku cik bingit. Kau keluar daripada lubang jubur aku. Kau ikut sekali tahi aku keluar. Kau kena ada rasa keberanian yang macam tu. Faham tak? Kena ada. Biar kau duduk dalam badan aku kan celaka kau tunggu kejap. Minum air tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan kekuasaanmu ya Allah, hancurkan ya Allah. Yakin pada Allah Ta'ala. Bukan yakin dengan aku. Aku tukang baca ayat tu dia yang bagi. Aku tukang sampai je. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan kekuasaanmu ya Allah, hancurkan. Minum. Kau minum, kau tak menggelupur tak? Kalau tak menggelupur, cukup sekadar itu. Kau pergi je cek hospital. Dah, apa yang sebab-sebab kepala? Takkan kau nak tunggu mata batin ketiga tengok perut kau. Weh, betul ni ada jin 3 ekor, 4 ekor. Sebab orang Melayu kita daripada dulu suka dimomokkan dengan perkara macam ni. Termasuklah diri aku. Sebelum dapat rawatan lah dulu. Masa tengah rawatan lah, aku pun jadi macam tu korang juga. Demam sikit, ada jin lah ni. Kimak tu jin ni masuk. Dia akan jadi macam tu lah. Dia terbawa-bawa benda tu. Ini jin lah ni. Ni jin dah ikut aku lah ni. Dia jadi macam tu lah. Habis semua jin kena. Okay. So, minum je lah air tu. Korang duduk jauh kan. Saya duduk sini. Macam mana gelombang tu sampai. Itu semua atas izin Allah Ta'ala. Okay. Hantu dalam botol lah. Ni pun kes menarik juga. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Boleh tak hantu masuk dalam botol? Susah nak jawab soalan ni. Sebab itu dipanggil kaedah sebenarnya tau. Tapi kaedah ni kadang-kadang dia perlukan pembuktian. Tapi kalau nak cakap lebih-lebih pun, sebab saya pun pernah test juga benda ni dulu. Okay. Saya pernah test juga benda ni dulu. Saya pernah test di mana saya dirawat. Masa tu saya sakit, saya dirawat. Kemudian masa tu saya kena pakai botol Livita tau. Bukan botol yang air putih tu, botol Livita. Okay. Saya dirawat oleh perawat daripada Sabah. Masa tu dibawa ke rumah kawan saya. Masa tu saya jalan bisnes tarik kereta ni apa semualah, accident ni. Di mana saya dan sahabat saya ni kena sakit teruk. Kemudian dibawa perawat daripada Sabah tu turun ke Malaysia untuk merawat kami berdua. Dia suruh saya beli botol tu, tak silap saya 7 ke 11 botol lah, macam tu lah, botol Livita, dibuang stiker dan sebagainya. Okey, perawat tu datang, tiba-tiba perawat tu tak sedar lah. Nak buat kami tak sedar tak boleh. Jadi apa dia yang tak sedar? Dia macam rimau. Habis dia gigit-gigit perut aku, dia gigit-gigit lah kan. Laki lah, bukan perempuan. Kalau perempuan aku masukkan tu dalam baju aku, lelaki lah. Okey, dia pegang-pegang. Tetapi memang ada pergerakan dalam badan. Walaupun saya tak terasuk, tetapi dalam badan saya terasa macam ada benda gerak. Dia macam macam nak cabut lagi kan. Memang ada terasa masa dirawat tu, memang ada terasa pergerakan dalam badan saya. So kita boleh bersangka baik memang betul ada gangguan. Kalau tak, takkan dapat tiba-tiba bergerak.
Kemudian dia memasukkanlah jin tu masuk dekat dalam botol Levita tu. Dia masuk. Dalam 11 botol, dia pun ambil gambar. Flash. Semua ada lah. Jin nampak lah. Nampak macam bentuk jin lah kan. Kita pun tak tahu bentuk jin ni macam mana kan. Nampak macam rambut sikit sebab dekat panggung wayang kan bentuk jin kan nampak rambut. Jadi kita pun, yelah kot ni jin lah kot kan. Sebab penceritaan kan, jin lah kot. Okay, lepas tu, kebesokannya saya pun jadi macam, biasalah kita nak mengkaji, kita bahagian kaji kan, pengkaji kan. Apa saya buat? Saya pun belilah botol Levita lain. Saya pun jahat lah, kita jahat sikit. Kita pun ambil gambar, nampak ada jin. Tapi jin aku tak masukkan lagi. Faham tak? So saya beli lagi 2-3 botol, nak membuktikan lagi. Aku beli lagi, aku ambil gambar, semua ada jin. So benda tu, boleh ke jin dalam botol? Mungkin boleh, tetapi kebanyakannya adalah, itu adalah flash daripada cahaya. Percikan daripada cahaya. Panggil apa perkataan yang sesuai? Itu adalah flash daripada flash cahaya. Panggil apa? Apa perkataan yang sesuai? Kalau dalam botol ni? Biasan cahaya. Itu adalah biasan cahaya saja. Kalau tak percaya, kamu ambil botol sekarang, kamu ambil 10 kali gambar. Tak masuk jin lagi, reflect daripada cahaya tersebut, membuatkan penampakan tu akan terwujud daripada biasan cahaya tersebut. Itu tanya saya lah. Tapi kalau kaedah masukkan dalam botol ni, ada tak? Yang saya tahu, ada satu perguruan yang saya kenal di mana mereka memasukkan jin dalam botol. Perguruan ni pun sahabat saya juga. Okey, ini bukan sahabat TikTok. Ini memang saya sendiri pernah turun di pusat rawatan mereka dan kita muzakarah tentang atur cara saka. Sebab atur cara saka ni dia bukan belajar basic apa ruqyah aja. Atur cara penyusunan saka ni betul-betul kena jumpa betul-betul orang pro baru boleh bantu. So saya pernah duduk dalam muzakarah dengan orang pasal saka. Memang kita berdebat satu sama lain untuk dapatkan satu jawapan yang betul-betul komplit. Okey, kita kena berdebat baru kita dapat jawapan komplit. So kita pernah muzakarah pasal ni saka dan kita pernah bercerita pasal memasukkan jin dalam botol ni apa semua. Cuma teknik dia pun masuk jin dalam botol. Cuma teknik dia, selepas dia masukkan jin dalam botol, dia akan simenkan benda tu dan dibuang ke laut. Dia tak buang kata-kata. Dia buang ke laut. Dia akan ambil satu besen besar, kemudian dia akan masukkan botol-botol tu semua, dia masuk dalam satu besen tu, kemudian dia akan simenkan benda tu dan dia akan hantar, dia akan campak, dia akan bagi budak-budak kapal, dia akan bagi duit kepada budak-budak kapal untuk campakkan ke tengah laut. Dia bukan buang rata-rata. Itu dia punya pembuktian yang dia buat. Aku tak ada buang kata-kata dia. Aku memang benda ni, kita kumpulkan contoh dah ada 5-60 botol, kita dah masukkan dalam ni, memang kita akan campak ke tengah laut. Itu teknik dia. Okay, cara dia lah. So, wallahu a'lam. Saya pun nak cakap lebih pun tak berani, tapi kalau kata menggambarkan di dalam botol, agak sukar disebabkan teknik dia adalah teknik biasan cahaya. Untuk menggambarkan betul-betul tak jin tu dalam botol, susah kita nak gambarkan sebab itu adalah teknik biasan cahaya. Itulah jawapan dia, lebih kurang. Okay, clear Tapi kalau kau nak percaya tu terpulang. Itu bab tu saya, ada bab yang kita rasa jawapan tu saya tak berani nak bagi cakap lebih-lebih sebab ada yang saya tahu mereka juga pusat rawatan yang agak saya hormatilah. Okay. Tapi cuma cara dia masuk, lepas tu dia buang dekat dalam tengah-tengah laut. Okay, dia buang kat tengah-tengah laut. Saya nampaklah bekas-bekas bersimen. Ni semua nak kena hantar tengah laut lah ni. Saya cakap dengan dia, kau ni simen botol ke simen mayat? Dah, dia simen. Bukan mayat, simen. Dia letak botol dalam tu. Okay, lepas tu ni apa lagi soalan? Okay, kita jawab soalan-soalan lah. Okay, banyak dah pengalaman dan sembang ni. 1,000 orang tapi macam dia orang tidur ke pemamu dalam kau? Ke dia orang terkejut? Ke aku tak ada suara ke ni? Aku dah salah tekan ni. Tak, saya mute tadi. Dia kan? Okay. Itulah sebut sedikit lah saya kongsikan. Tengah-tengah relax ni boleh lah kongsi-kongsi ilmu. Kalau tengah sibuk tu tak boleh lah. Jangan kau cakap aku halau pula. Mentang-mentang dah glamour halau lah. Apa benda lah. Okay. Tak boleh nak blame yang satu cakap K. saya halau. Tadi tak ramai sangat sih bagi saya bagi tahu. Pihak pusat rawatan tak pernah nak halau siapa-siapa. Betul. Tapi kamu yang tak faham prosedur. Saya glamour ke tak glamour sebelum glamour pun sama juga. Saya memang ada protokol dia. Kena ada jadual masuk booking barulah datang. Janganlah komen datang je. Saya pun ada anak bini nak kena tengok juga. Kan? Lepas tu pergi kat pusat rawatan lain. Mentang-mentang Edika tu dah glamour. Dia halau je kami. Bila masa kau pernah jumpa. Kau pun tak pernah jumpa dengan aku. Biasa kau pernah jumpa anak toyol ni je. Aku mana ada kat depan. Kaunter depan saya tak pernah jaga. Okay. Dia orang je yang jaga. Saya tak pernah duduk kaunter depan. Dia orang tak bagi pun aku duduk kaunter depan. Okay.
So jangan reka-reka cerita tu. Ustaz scan pesakit guna Sukma, guna Sukma siapa nak guna? Scan pesakit guna. Scan saya pakai ayat ruqyah je, tak ada Sukma siapa nak guna? Sukma kau ke nak guna? Okey. Sukma siapa pula nak guna? Okey. Ustaz ada tanya pasal ilmu hikmah tadi, tak kisahlah hikmah ke halilintar ke apa makrifat lah apa benda lah bang, itu semua perkataan je bang. Yang penting dalaman ni bang. Saya sebelum saya nak dulu masa saya nak belajar dengan guru saya, bukan kata hikmah je, dia banyak lagi bang perkataan-perkataan yang lagi dahsyat-dahsyat bang. Apa buat? Dia ada grup dia orang tau, dia ada grup. Kau masuk dalam grup dia orang. Kau boleh belajar silat kat rumah tak dalam masa 1 jam. Kau transfer 1,000, sejam kau dah boleh bersilat. Macam-macam bang grup tu. Kan? Nanti aku check balik kan. Ada lagi tak grup tu? Ada dah banyak sangat grup, kita pun dah 1 jam kau nak belajar minum air, dia buat daripada jauh-jauh minum air. Boleh jadi perawat. Bayar 1,500, makrifat lah apa benda, macam-macam lah. Dia akan gunakan nama-nama yang nampak Islamik supaya korang ini Islam kot. Dia orang akan gunakan, saya tak kata benda tu tak betul. Tetapi untuk belajar sesuatu benda, sama ada rawatan ataupun apa-apa saja dalam bidang dalam dunia ni, dia tidak semudah ABC. Dia ada peringkat step by step. Tak adanya mamu nak jadi perawat sejam dah tiba-tiba jadi perawat. Dia ada peringkat dia bang kakak. Okay. Macam contoh ni silat ke apa benda, tak adanya tiba-tiba kau boleh tiba-tiba jadi kuat. Ada juga orang yang menzahirkan tentang saka-saka keturunan jenis bersilat. Orang Malaysia ni dia akan jadi macam mana tau? Ini baru buka bunga ni. Kalau betul-betul ni tak tahu jadi macam mana. Bang kakak, yang dia buat tu dia tak sedar bang kakak. Dengan ayat suci Al-Quran, dengan 3 kul yang berada dekat dalam genggaman kau tepuk dia, terbaring dia kat situ bang. Yang bersilat tu, itu bukan diri dia tau. Benda tu dikuasai oleh bangsa jin. Kekalahan dia 3 kul kau hembus dekat tangan, kau tepuk je kat dia. Menggelupur silat muntah darah dia. Kekuatan yang sebenar yang diomokkan oleh bangsa jin ialah salah satu benda permainan untuk memomokkan manusia. Tapi kalau betul-betul sparring, aku ni pun tak ada baik. Dulu pun kaki gangster juga. Dulu time nak table talk, nak terbalik-terbalik meja ni, yang mana-mana harimau masuk ni semua, dia orang lagi dulu. Yang tak ada apa dia lah yang kena duduk kat meja. Ada rimau yang letak kuku rimau, gigi rimau letak kat dalam. Tai hidung rimau sumbat dalam hidung, yang pakai susuk, yang pakai bila nak table talk besar-besar ni, dia orang pakai semua peralatan tu. Yang aku ni pakai seluar dengan boxer je, baju pergi jumpa apa benda pun tak pakai. Okey? Yang lain dia ada kuku rimau, habis semua cabut lagi kan. Apa tu? Okey, dia hanya ada keberanian dalam beberapa masa saja. Dia bukan lama tau. Kalau kena jenis-jenis jumpa dengan orang-orang yang banyak dia punya zikir dalam badan, benda tu dia akan menunduk tau. Sebenarnya kekuatan dalam hidup kita ni sebenarnya zikir je. Zikir ni kalau korang jaga betul-betul, simpan dalam badan betul-betul, memang benda-benda dalam badan ni dia akan jadi aish. Hanya dia orang nampak, dia orang tahu. Jin tu akan nampak, dia jadi macam aish. Dia akan jadi macam mana ni nak hantar ni pun la ilaha illallah. Dia dah gelombang tu semua dah ada dah, keliling kita ni semua dah ada dah. Dia jadi, tapi kalau kata kau dalam keadaan sihat, tapi kalau katakan kau ni dalam keadaan yang sakit, benda ni ada, dia susah nak kuasai, keliling kau ni semua susah nak ada. Tapi kalau dah sihat, ikut yang step yang banyak yang saya dah bagi ilmu tu, ikut step tu kamu tengok macam mana dia punya pergi. Okey? Niat kerana Allah Ta'ala, niat bersungguh-sungguh, insya-Allah. Tak payah aku pakai kuku rimau ni lah, insya-Allah tak ada apalah. Okey? So jangan terpengaruh sangatlah dengan benda-benda macam tu. Banyak je orang Islam. Saya dekat pusat rawatan saya bukan kuku rimau, taring babi ada. Apalah macam-macam lah, aku pun dah tak tahu nak letak mana lah, macam-macam benda lah kau hantar. Kan? Kau tanya makmu, ada tak aku buka almari aku satu hari 10 kali nak tengok barang-barang antik kau? Tak ada, aku rasa aku simpan. Macam tu lah, kau duduklah dalam almari aku semua mampus korang kan. Banyak kerja dia ada buat. buka-buka, ada setengah orang kan, ambil kereta, belik ni berapa boleh jual. Tak ada mana, kau hantar barang kat tempat aku. Aku dah pasak siap almari aku biar mampu barang kau kat dalam almari. Tak adanya aku nak tengok kan. Okay, so benda ni dia macam, sebab kita zaman susah ni, dia panggil zaman susah tau. Zaman susah ni, benda yang tak ada value akan jadi ada value, tapi dimomokkan oleh geng-geng dia orang saja. Maksudnya macam mana tau? Barang tu tak ada value tak ada dah. Kita ambil contoh motor RZ lah, kan RZ kan ramai kan, sampai dah jual gila-gila dah. Padahal teknologi yang ada sekarang ni,
Tu meter dah sampai bergerak apa, meter dah dahsyat-dahsyat. Tapi motor tu jadi mahal sebab apa? Sebab dimomokkan oleh geng-geng dia orang je. Betul. Dan satu masa nanti harga tu akan naik secara mendadak. Itu contoh. Okay. Dalam bidang rawatan pula, benda yang tak ada value ni adalah kayu-kayu yang dia orang tengok macam, oh ni cantik ni, bentuk dia ni macam sisik harimau contoh. Kan? Jadi benda yang tak ada value diomong-omongkan dengan tidak ada apa-apa sebarang pembuktian, mengatakan benda tu bagus, sihir boleh lari lah apa benda. Tapi bila kau pegang kayu tu sampai mati pun sihir ada juga. Betul. Faham tak? So kena bagi penerangan yang jelas. Okay, jangan gunakan kayu ni kalau pakai confirm lah ni. Kayu confirm tak masuk-masuk. Bukan tak masuk. Masuk tu boleh. Dia nak masuk tu susah je. Barang dah tak ada value, tiba-tiba dah jadi value. Diomokkan oleh orang-orang tu jugalah cerita dia. Faham? Okay, dia kena jadi bijak lah, kena jadi bijak. Okay, macam tu juga yang kelakar macam saya rawatan kan, tongkat saya tu tongkat buluh tu memang tak ada apa benda pun dalam tu. Okay, punya aku nak mainkan golongan-golongan mata batin terbuka ni. Tongkat tu rotan murid sekolah. Faham tak? Tongkat murid sekolah, rotan murid sekolah je. Yang mana mata batin terbuka tu. Tongkat ni Allahu Akbar, ya Allah ustaz dapat ni pedang daripada alam gaib. Waktu kadang-kadang, oi dahsyat ni tongkat ni bukan. Tongkat tu aku cakap aku dapat daripada orang bagi je, dia pukul dia rotannya budak-budak sekolah. Okay? Senang aku nak tonyoh je. Bukan datang daripada alam gaib ke alam sebelah ke. Okay? Ini kisah benar tapi hak tu yang dia nampak itu ilusinasi semata-mata kan. Betul tak? Itulah maksud dia, senang je. Bukan susah pun. Tongkat aku pegang dah dia kata. Tongkat ni ada yang something ni. Dulu masa tu juga saya rawat pakai limau. Masa time PKP saya rawat pakai limau. Saya cucuk limau tu daripada sini tapi sana meraung. Saya cucuk. Dia kata, Ustaz cuba tukar jangan pakai limau. Boleh. Aku pakai bawang. Aku cucuk bawang sana mau. Siapa pernah tengok saya buat live masa PKP. Ada orang tahu. Kata pakai limau dah tak ada. Aku geram. Apa limau dah tak ada. Pakai bawang aku cucuk. Sini cucuk, sana meraung kan. Maksudnya boleh je. Bawang merah aku cucuk. Boleh je sebenarnya. Nak dengan tak nak. Cuma itu nak test petai. Tapi PKP mana nak cari petai masa tu. Aku nak siap-siap petai tu. Aku nak tengok meraung tak jin tu kat sana. Okay. Ada kaedah tu kalau betul-betul belajar. Dia dah kuasai benda tu, insyaAllah dia dapat apa? Dia dapat tangkap. Okay, Ustaz ada satu soalan ada orang tanya pasal bunian. So tadi dia kata nak putuskan perjanjian kahwin. I rasa dia ada tunang dengan bunian ni. Perkahwinan dengan bunian ni, dia macam ni tau. Perkahwinan dengan bunian ni bukan kamu yang kahwin dengan bunian. Yang berkahwin dengan bunian tersebut tu adalah pendamping kamu. Pendamping kamu ni, kamu jumpa dengan satu perawat tersebut menzahirkan satu pendamping ataupun dia bagi kamu pendamping ataupun kamu sendiri yang memang ada pendamping cuma dia aktifkan je pendamping kamu. Kemudian untuk dia bagi benda tu berkekalan, dikahwinkan kamu dengan bunian satu lagi. Kononnya elok-elok kau satu pendamping, kau kena kahwin dan jadi dua. Dia bukan kau yang kahwin dengan bunian tu, bukan kau malam-malam pergi jumpa bunian tu kau ceret, kau dapat rasa memang kau dapat bersama dengan bunian tersebut. Bukannya malam-malam kau pergi kat pokok, kau bubuh pokok tu keluar anak. Bukan macam tu. Okay? Yang bercakap macam tu dia ilusinasi. Kau tak percaya kau pergi bawa tempat sakit mental. Sakit jiwa, tengok sakit tak jiwa dia. Okay? Benda tu adalah pendamping dengan pendamping. Pendamping yang lain disatukan. Okay? Ada setengah. Dia kalau macam teknik ni dulu, kebiasaannya mereka akan buat macam mana tahu. Pendamping dengan pendamping yang bermasalah pada satu ketika dulu. Satu ketika dulu, bangsa-bangsa diorang ni, yang grup A dengan grup B ni tak ngam. Okey, jadi apa mereka buat? Macam mana dia nak bagi ngam? Sebab bila mereka bagi ngam, mereka boleh menggunakan jin ni untuk buat sesuatu perkara pada manusia. Tapi kalau mereka ni tak ngam, jadi susahlah dia orang nak gunakan jin ni untuk buat satu perkara manusia. Jadi apa dia buat? Dia zahirkan, dia aktifkan pendamping pada dia ni, dikahwinkan dia ni, bila dia dapat zuriat ekstronya, jadi zuriat ekstronya boleh pakai untuk digunakan pada masyarakat. Okey, dia jawapan ni banyak sebenarnya, cuma ini salah satulah konsep dia. Okey, yang mana-mana kata kahwin dengan bunian tu bukannya dia pergi ceretnya dekat bunian tu, tak ada makna je. Bunian ni cantik, itu ilusinasi. Kalau betul-betul lah kau jumpa dengan, nantilah ada rezeki nanti saya bawa dengan satu orang ni yang tapi saya tak tahulah dia nak buat live ke tak. Okey, ini salah satu orang yang saya tahu dia kasyaf, okey, dia kasyaf dan saya banyak dah uji dia. Okey, cuma dia tak pernah bagi tahu yang dia nampak jin dan dia tak pernah bagi tahu pun yang dia kasyaf. Okey, ada orang ni pun bukan
bukan kecil-kecil anak lah. Nanti saya cuba sembang dengan dia. Nanti kau dengar lah bila mungkin dia tak nak tunjuk muka ke apa tak apa. Nanti kau dengar macam mana dia cakap. Apa tu kasyaf? Dia kalau dia penceritaan ada orang dan pembuktian yang saya cuba uji dia banyak dah. Okey, saya nampak lah orang ni memang cuma dia tak suka, dia tak nak expose lah, dia tak nak expose. Tak apalah saya cuba sembang dengan dia. Bukan dia faham bukan makna kata kau kahwin dengan bunian tu kau dapat cerai dengan bunian tu tak ada. Kau lebih pada benda tu je. Gabungan antara dua benda ni je berlaku. Okey, tapi kalau jawapan saya macam ni, kau tanya dengan perawat lain jawapan jadi lain. Tanya dengan perawat ni jawapan ni jadi lain macam ni. Jawapan ni memang akan jadi lain sebab masing-masing nak tunjuk akulah paling hebat. Tapi bila orang tanya soalan kau tak nak jawab. Bila aku dah jawab macam ni, sekejap lagi kau ada jawapan lain. Ini ada jawapan lain, ini ada jawapan lain. Pasal tu pasal bidang bab keilmuan ni saya kurang sikit nak bercerita dekat dalam live. Saya lebih banyak bercerita pasal macam mana nak protect diri, nak jaga diri korang. Bab keilmuan ni lebih berdepan lebih bagus. Sebab orang akan ambil point. Ini point yang sedap ni kita boleh belasah dia. Ini point. Padahal bila aku tanya kau tak boleh jawab pula. Kan? Macam itulah. Saya lebih suka kongsikan pengalaman, cara macam mana kita nak benteng diri, nak jaga diri kita. Okey. Cara nak menyerang tu saya kurang sikit nak ajar sebab bahaya. Sebab kalau salah step nanti kau kena balik. Kalau ilmu tak cukup ataupun dalaman tak cukup, kau nak serang bangsa jin, kau kena serang lagi teruk nanti 2 kali ganda. Okey. Sebab banyak orang Melayu kita ni dia buat-buat berani. Bila dah tersungkur, jahanam. Macam contoh kita ambil, dulu saya buat time PKP, saya rasa siapa yang ada dia tahulah, yang macam kes Mona Fendi kan. Apa dia? Saya ingat. Kesian babe budak tu. Dia pergi ramai-ramai, paranormal lah. Dia pergi paranormal rumah Mona Fendi, selepas dia balik daripada rumah Mona Fendi, satu badan dia kena bintik-bintik tu. Jadi bintik-bintik besar tu. Okey. Kau nak, lepas tu mana lagi kawan-kawan kau semua? Habis semua lagi letak bukang. Dia tinggalkan kau kat situ. Okey. Tu dah kena uji tu. Bukan saya cakap ni bukan nak marah sangat paranormal ke apa, tapi pastikan ada kekuatan benteng diri dan sebagainya. Kalau nak pergi tu kena ada lah benda-benda, tapi banyak lagi lah benda berfaedah tu boleh buat. Tapi risiko dia tinggi lah, risiko dia memang tinggi. Kena macam budak tu jadi macam mana, hilang terus. Habis kawan-kawan ni semua habis. Tinggal lah dia tukar kanting macam tu kan. Merawat dah banyak tempat, duit dah banyak habis. Bintik-bintik tu tetap ada lagi apa semua. Okey. Dan maksud saya cuba rawat, terzahir pula benda tu, keluar pula dia, meraung. Okey. Kesian. So dalam kehidupan kita janganlah ambil benda-benda yang tidak bermanfaat, ambil benda yang bermanfaat. Nak cari duit ke apa benda, carilah benda bermanfaat ni banyak ada. Okey, banyak benda bermanfaat yang boleh kita ambil. Okey. So, pukul 12 nak sembang lagi. 1000 orang ni. Ini bukan, walaupun di sebelah sana warna hijau, okey, tidak bermaksud kami tidak berkawan. Kami berkawan, tak ada masalah. Nanti kalau menang, kami akan sit down sama-sama minum kopi, walaupun pandangan kami berlainan kan. Kamu je yang bergaduh-gaduh kat bawah. Walaupun kami dah janjikan macam-macam kami nak bagi, itu sebelum pilihan raya. Selepas pilihan raya, apa-apa boleh berlaku. Okey, melainkan kami dah sign surat daripada lawyer, andai kata kami menang, okey, tidak diberikan apa-apa, kami boleh disaman oleh rakyat Malaysia. Itu betul. Selagi tak benar, okey, ataupun manifesto saya, kalau kamu nak tahu, lepas saya menang pun saya bagi tahu. Okey, aku masuk ke buat politik, kita masuk. Kadang-kadang kelakar aku tengok seorang. Okey, semua tu asal dia daripada mana sebenarnya. Okey. Asal dia orang ni daripada mana? Semua daripada UMNO. Aku dengan Mamu tak puas hati, Mamu keluar buka parti lain, UMNO juga. Yang ni bergaduh kat sini buka parti lain, jadi muda. Hak tu tua, hak ni muda. UMNO juga. Hak tua tiba-tiba dah masuk PAR dan pakai lebay, UMNO juga. Dia punya cerita dia situ sama je semua. Sebenarnya cerita dia sama je. Okey. Semua yang kita sedang membangunkan sekarang ni bukan membangunkan masyarakat, membangunkan dia orang sekarang ni. Kita nak bangunkan dia orang, dia lompat sana. Lompat sini. Berapa banyak dah berlaku kan? Lepas pilihan raya yang ni tak cukup kursi, yang ni lompat sini, lompat sini dah. Macam mana benda tu? Sama je cerita dia. Aku sedih sebab tengok, saya bukan nak cerita pasal politik sangat Saya sedih sebab saya tengok rakyat Malaysia ni, terutama bangsa Melayu kita berpecah belah.
Betul? Okey, saya sedih. Yang ni boleh memaki sini, yang ni boleh memaki sini. Saya pun biasa juga pergi parlimen. Saya pun ada sahabat-sahabat parlimen yang bila kita pergi kat coffee table tu, saya tengok, macam mana Lee Kim Siang boleh duduk dengan ni, hari tu kau cakap yang ni kapi, yang ni kapi, Macam-macam. yang ni kapiak, yang ni daripada komunis lah apa benda. Tapi kan dia orang duduk stable ni depan mata saya nampak benda tu berlaku. So saya nampak, so benda ni saya nampak macam mana tau, benda ni adalah sebenarnya untuk diri sendiri lah, lebih pada diri sendiri. Dia menjaga tak, negara menjaga lah. Kalau salah pilih pemimpin pun masalah juga. Okey, tapi janganlah kita berpolitik berpada-pada. Okey. Janganlah kita bawa nama Islam bersama dengan politik. Itu nama kita jual agama tu. Okey, agama yang ada pada kita adalah amalan, bukannya kalau kau undi BN masuk syurga, yang ni undi masuk neraka. Tak ada pun istilah tu, tak ada pun. Jangan berlebihan lah, politik tu jangan berlebihan. Kau tak ada duit macam mana nanti pun kau sendiri nak kena fikir. Tak adanya kau panggil ahli parlimen kau datang tolong, dia nak tolong, tak ada. Kau sendiri akan fikir benda tu. So jangan bawa agama ni lah, kena undi ni masuk Islam, ni tak undi ni masuk. Jangan. Dia bahaya benda tu, bahaya. Jangan ni. Biar berpada-pada. Tak nak. Okey, biar berpada-pada. Macam mana pun saudara Islam kita tetap saudara Islam. Sebab kau tengok bangsa lain dia orang diam ke, tak cakap banyak. Yang bergaduh ni Melayu-Melayu kan. Yang bergaduh pun sama ahli dia orang. Dulu pegang tangan. Sama-sama. Hidup. Jawatan tak dapat. Tak guna kau. Ada kau berguna kan. Kau ni betul-betul. Kau ikut DAP katanya. Dulu sama-sama pegang tangan. Dulu pas dengan DAP pun cium mulut juga. Allahu Akbar. Kita merapatkan lagi. Peluk juga atas petas. Tak persepahamannya, dah bergaduh dah jadi kapi kan. Apa pasal jauh sangat kita lagi ni? Dah lah, aku nak rehat lah. Okey, dah semua. Jangan lebih-lebih dalam berpolitik. Jangan lebih-lebih sangat dalam mencari leluhur ataupun saka ni semua. Jadi pening kepala kau. Okey? Okey semua, nanti kita jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.